Jalan pulang, seorang juru tera. Istri seorang askar datang melawat suaminya di camp, lalu tanpa sengaja membaiki sebuah radar yang rusak. Mendengar berita itu, Panglima Division bergegas datang dan bertanya kepadanya, "Puan, dulu kerja apa?" Ketika itu, di tengah-tengah pangkalan radar yang berdebu dengan tanah merah, semua orang baru sahaja menarik nafas lega melihat skrin isyarat bertukar dari merah ke biru. Seorang jenderal dengan rambut yang mula memutih dan bintang berkilau di bahunya berpaling ke arah saya. Dengan suara yang perlahan tetapi jelas, beliau bertanya, "Puan, dulu pernah kerja apa?" Saya berdiri di hadapannya. Hujung jari saya masih terlekat bau hangit komponen yang terbakar. Jauh di sudut hati, satu perasaan yang sudah lama asing mula timbul. Perasaan bangga yang bercampur sebak hingga terasa pedih di hujung hidung. Nama saya Hayati binti Saleh. Pada usia baru mencecah 30 tahun, saya adalah istri kepada seorang pegawai tentara bernama Kapten Hairul bin Asman. Suami saya ialah ketua skuadron di sebuah unit radar di barisan hadapan, terletak di Cameron Highlands, Pahang. Walaupun sudah 2 tahun kami berkahwin, bilangan kali kami bertemu masih boleh dibilang dengan jari. Begitulah kehidupan seorang prajurit. Sekali bertugas, tiada tarikh pulang yang pasti. Panggilan telepon pula sering terputus-putus. Setiap kali mendengar suaranya yang bercampur bunyi statik di hujung talian, saya hanya mampu menelan air mata selepas bertukar beberapa patah kata, bimbang suami saya akan risau. Kali ini, saya bertekad. Saya mengambil cuti selama 2 minggu dari syarikat tempat saya bekerja dan memutuskan untuk pergi ke camp untuk bertemu suami. Dari kampung halaman saya di Muar, Johor, saya menaiki bus ke Kuala Lumpur, kemudian bertukar bus 2 kali lagi sebelum akhirnya tiba di sebuah pekan kecil berhampiran camp. Perjalanan yang jauh dan bus yang bergegar membuatkan badan saya lesu, tetapi pikiran untuk bertemu suami semula menghangatkan hati saya. Bagaikan ada bara api kecil yang sentiasa menyala dalam dada, yang akan marak dengan hanya satu sentuhan lembut. Bus ekspres yang uzur itu berhenti dengan bunyi berdecit, menurunkan saya di sebatang jalan tanah merah yang menuju ke dalam camp. Di hadapan saya, tertegak sebuah pintu gerbang camp yang dicat hijau, dengan papan tanda nama unit tergantung di atasnya. Di kedua-dua belah pintu, 2 orang pengawal berdiri tegak, tidak bergerak, dengan pakaian seragam yang kemas dan kasut tempur yang berkilat. Pemandangan itu sama seperti yang pernah saya lihat di TV, tetapi suasananya di alam nyata jauh lebih tegang. Saya membetulkan tali beg sandang saya, dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah ke arah pintu gerbang. Belum pun sempat saya mendekat, seorang pengawal mengangkat tangannya untuk menahan saya dan berkata dengan suara yang jelas, "Sila berhenti, Puan." "Puan datang untuk berjumpa siapa?" Saya coba menyembunyikan rasa gugup dan memaksakan senyuman. "Selamat pagi. Saya istri kepada Kapten Hairul, ketua skuadron di sini. Saya datang dari Muar untuk melawat suami saya." Pengawal itu mengangguk, tetapi riak wajahnya tetap serius. "Baik, boleh saya lihat kad pengenalan? Mengikut peraturan, kami perlu menghubungi Kapten Hairul untuk pengesahan sebelum Puan dibenarkan masuk." Saya terdiam seketika. Sebelum bertolak, suami saya ada berpesan katanya dia sudah maklumkan kepada pos pengawal, dan saya hanya perlu beritahu saya istrinya. Kenapa sekarang perlu membuat panggilan pengesahan pula? Saya mengeluarkan kad pengenalan dari poket dan menyerahkannya sambil berkata dengan nada sedikit hampa, "Kapten Hairul kata dia sudah maklumkan awal-awal. Telepon saya kehabisan bateri sejak dalam bus tadi, jadi saya tak boleh buat panggilan sekarang. Boleh tak kalau saya tunggu sebentar di dalam? Saya penat sangat, semalaman dalam perjalanan." Walaupun selepas memeriksa kad pengenalan saya, pengawal itu tidak melonggarkan riak tegangnya. Dia menggelengkan kepala dan berkata dengan sopan tetapi tegas, "Minta maaf, Puan, tapi tak boleh. Ini peraturan camp. Kami tidak boleh melanggarnya. Puan boleh coba cas telepon di mana-mana dan hubungi Kapten Hairul dahulu, kemudian datang semula. Tanpa pengesahan, kami tidak boleh membuka pintu." Saya memandang sekeliling. Hanya ada jalan tanah, beberapa batang pokok pine, dan bukit bukau yang gondol di kejauhan. Tiada rumah atau kedai kelihatan. Rasa terbuang dan sedih mula menyelubungi saya, membuatkan tubir mata saya panas. Saya coba menjelaskan lagi betapa jauhnya perjalanan saya, betapa lapar dan letihnya saya. Saya merayu agar dibenarkan duduk sebentar di pondok pengawal, atau meminjam telepon untuk membuat satu panggilan kepada suami.
Tetapi kedua-dua pengawal itu hanya mengulangi kata-kata yang sama, "Ini peraturan camp. Harap Puan faham." Setiap kali mendengar perkataan itu, hati saya semakin tenggelam dan air mata mula bergenang. Saya terpaksa mendongak ke langit untuk menahan air mata daripada mengalir. Saya tidak mau kelihatan seperti perempuan yang menangis sebaik sahaja tiba. Tepat pada ketika itu, sebuah Land Rover berwarna hijau tentara meluncur keluar dari dalam camp dan berhenti di sebelah pintu gerbang. Seorang lelaki tegap berusia pertengahan 30-an, dengan lencana pangkat mejar di bahunya, melangkah keluar dari kendaraan itu. Dia berjalan pantas ke arah pondok pengawal dan bertanya, "Apa yang bising-bising di sini?" Pengawal itu segera memberikan tabik hormat dan melaporkan, "Mejar Izham, Tuan. Puan ini mengaku sebagai istri Kapten Hairul, tetapi teleponnya tiada bateri, jadi pengesahan belum dapat dibuat." Mejar Izham menoleh ke arah saya, matanya meneliti saya dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya hanya memakai kemeja teh lusuh, seluar jin pudar, dan kasut sukan yang usang. Jelas sekali penampilan seorang istri dari kampung yang pertama kali menempuh perjalanan jauh. Dia bertanya, "Nama Puan siapa? Dan datang dari mana?" Saya segera menjawab, "Nama saya Hayati, Tuan. Saya datang dari Muar. Saya istri Kapten Hairul, datang untuk melawat." Dia mengangguk, seolah-olah coba mengingati sesuatu tentang suami saya. "Baiklah, biar saya telepon dia." Dia mengeluarkan telepon bimbit dari poketnya dan menekan nombor dengan pantas. Saya hanya dapat mendengar suaranya, "Hairul, istri kau ada di pintu depan, Hayati." Katanya telepon habis bateri. "Cepat datang sini." Selepas menamatkan panggilan, riak wajahnya menjadi lebih lembut. Dia menoleh kepada saya dan berkata dengan nada yang lebih mesra, "Puan boleh duduk dan tunggu sebentar di pondok pengawal dalam. Kapten Hairul akan datang sekejap lagi. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu saja pada askar di sini." Saya bergegas mengucapkan terima kasih. Beban di bahu saya yang letih terasa hilang, dan jantung saya mula berdegup kencang semula. Beberapa menit lagi, saya akan bertemu dengan suami yang sudah sekian lama terpisah. Tiba-tiba, saya teringat pertemuan terakhir kami di terminal bas Muar. Suami saya menggalas bagnya dan tergesa-gesa menaiki bas untuk kembali ke camp, manakala saya yang memegang sebuah bungkusan kecil, sempat berpesan, "Jaga diri baik-baik, jangan lupa makan." Ketika itu, saya tidak pernah membayangkan pertemuan kami yang seterusnya akan berlaku di tempat sebegini asing. Tidak sampai 10 menit, seorang lelaki beruniform tentara berlari keluar dari dalam. Di bahunya tersemat lencana pangkat kapten. Wajahnya legam dibakar matahari, tetapi matanya bersinar seperti hari pertama kami bertemu. Sebaik sahaja melihat saya, dia tersenyum lebar dan segera menghampiri, lalu mengambil bag dari tangan saya. "Sayang, awak datang seorang diri sampai ke sini? Kenapa tak telepon? Abang boleh jemput?" Suaranya penuh dengan kebimbangan dan kasih sayang. Saya tertawa. Segala kepenatan seolah-olah hilang serta-merta. "Kalau saya telepon, abang mesti tinggalkan kerja dan terus datang, kan? Macam mana kalau abang tengah ada misi penting? Lagipun, saya tak sangka pula perjalanan ke sini rumit macam ni." Suami saya mengucapkan terima kasih kepada Mejar Izham. Para pengawal akhirnya menarik nafas lega sambil terus berdiri tegak. Kami berpegangan tangan dan melangkah melalui pintu besi itu. Suasana di dalam camp adalah dunia yang sama sekali berbeza. Bangunan-bangunan separa kekal berbaris kemas, dan dari padang kawat yang luas, kedengaran laungan arahan yang garau dan bunyi hentakan kasut but di atas simen yang seragam. Sambil berjalan, suami saya menunjukkan saya tempat-tempat di sekeliling, itu bilik gerakan. Sebelah sana pula bilik peralatan teknikal, dan di seberang bukit itu, pangkalan radar unit kita. Awak boleh tengok macam mana kehidupan tentara sepanjang awak di sini. Tapi kena hati-hati, banyak kawasan larangan. Saya tersenyum. Separa bergurau, separa serius. "Jangan risau. Saya takkan merayau-rayau. Kalau saya tersilap masuk dan kena periksa kad pengenalan lagi, kali ini saya betul-betul menangis." Suami saya ketawa kecil dan menggenggam tangan saya lebih erat. Matanya memancarkan kehangatan yang tidak terucap. "Sekarang abang ada di sini. Siapa berani buat Hayati abang susah hati?" Apabila kami berjalan lebih jauh ke dalam, kami tiba di blok quarters tempat tinggal keluarga tentara. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke bangunan quarters,
Seorang wanita dalam lingkungan pertengahan 30 tahun berjalan keluar dari koridor. Rambutnya dikeriting, gincunya tebal, dan dia memakai baju kurung modern bercorak bunga biru yang ranggi. Dia tersenyum apabila melihat suami saya, tetapi sebaik sahaja pandangannya beralih kepada saya, wajahnya serta-merta menjadi dingin. Dengan nada yang tajam, dia bertanya, Kapten Hairul, ada keluarga datang ke? Suami saya mengerutkan dahinya sedikit. Ya, ini istri saya, Hayati. Dia datang dari Muar. Mata wanita itu sekali lagi meneliti saya dari atas ke bawah, kemudian bibirnya tersungging sinis. Oh, begitu. Nampak lurus bendul orangnya. Sini quarters pegawai, selalunya kena daftar dulu sebelum masuk. Bukan tempat sebarangan orang boleh keluar masuk sesuka hati. Walaupun kata-katanya seolah-olah untuk memberitahu peraturan, setiap patah perkataan itu menyindir bahwa saya ini kolot dan tidak layak berada di sini. Saya menahan rasa terhina, dan coba mengekalkan nada suara yang paling tenang. Selamat sejahtera. Saya Hayati, istri Kapten Hairul. Ini kali pertama saya datang ke camp, jadi masih banyak yang saya tak tahu. Minta tunjuk ajar. Wanita itu mendongakkan dagunya dan berpeluk tubuh. Saya Puan Mariam, saya yang uruskan hal ehwal quarters nih. Lain kali, ikut peraturan betul-betul. Jangan sampai saya kena cakap banyak kali. Orang di sini semua dah biasa dengan hidup berdisiplin, bukan macam di pasar tani. Jika ini berlaku beberapa tahun dahulu, pasti saya akan membalasnya. Tetapi pengalaman hidup bertahun-tahun mengajar saya sesuatu. Sesetengah orang hanya akan berasa hebat jika mereka dapat merendah-rendahkan orang lain. Saya menahan kemarahan dan menjawab perlahan, baiklah, saya faham. Suami saya menyaksikan segalanya. Wajahnya mengeras, tetapi karena berada di tempat awam, dia hanya membalas dengan ringkas, Puan Mariam, ini istri saya. Kalau ada apa-apa nak cakap pada saya. Jangan susahkan istri saya. Puan Mariam tersenyum sinis, kemudian berpaling dan berlalu pergi. Bunyi kasut tumit tingginya bergema di sepanjang koridor. Bilik kami terletak di tingkat bawah. Kecil tetapi kemas. Hanya ada sebuah katil besi, almari besi, serta meja dan 2 buah kerusi kayu yang usang. Saya meletakkan beg dan baru sahaja hendak duduk untuk berehat. Suami saya sudah sibuk menuangkan air. Dia menyuruh saya berehat sebentar dan berkata dia akan ke dewan makan untuk mengambil sedikit makanan, karena dia pasti saya lapar. Saya hanya memandang belakangnya yang berlalu pergi. Satu perasaan aneh mula memenuhi dada saya. Rasa kasihan bercampur sedih. Lelaki yang setiap hari memberi arahan kepada anak-anak buahnya, kini membongkok di dalam bilik semata-mata untuk secawan air buat istrinya. Ketika saya baru sahaja meneguk seteguk air suam untuk membasahkan tekad, tiba-tiba suara pegawai bertugas yang cemas bergema dari pembesar suara di seluruh camp. Perhatian, perhatian. Kerusakan teknikal dikesan di pangkalan radar. Semua pegawai dan anggota teknikal dikehendaki melapor diri di pangkalan radar dengan serta-merta. Ulang. Jantung saya tersentak mendengar pengumuman yang bergema melalui tingkap kecil itu. Suami saya yang baru melangkah masuk ke bilik, terhenti serta-merta apabila mendengar suara itu. Wajahnya berubah sama sekali. Dia memandang saya dan berkata dengan suara tegas, "Sayang, ini kecemasan. Abang kena pergi ke pangkalan radar. Awak duduk diam-diam dalam bilik, jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, pergi ke bilik sebelah, cari Cikgu Aisyah. Dia orang baik." Pintu ditutup dengan tergesa-gesa, dan bunyi kasut boot suami saya semakin menjauh di koridor. Saya ditinggalkan seorang diri di dalam bilik yang asing. Di luar, angin berdesir melalui pokok-pokok, dan kendaraan tentara menderu mendaki bukit. Di dalam hati saya, satu gelombang lain mula melanda. Bukan hanya bimbang tentang suami saya, tetapi satu deria yang sangat biasa, yang sudah lama saya lupakan. Seperti bau patri panas yang pernah saya hidu di Makmal dahulu. Saya menggenggam tangan saya erat-erat. Jari jemari yang suatu ketika dahulu begitu mahir dengan pemateri, meter pengukur, dan papan litar. Seolah-olah masa lalu yang telah lama saya sembunyikan, kini memanggil nama saya perlahan-lahan. Dan pada saat itu, saya tidak tahu bahwa insiden kerusakan radar itu akan membawa saya kembali menjadi diri saya yang sebenar, dan akan menjadi titik perubahan yang paling getir namun paling hangat dalam hidup kami berdua. Saya duduk seorang diri di dalam bilik kecil itu. Di luar,
Kedengaran desiran angin melalui pepohonan ru, dan di kejauhan, bunyi deruman kendaraan tentara. Hati saya tidak tenang. Sejak bertemu dan berkahwin dengan suami, saya sudah terbiasa dengan perpisahan yang tiba-tiba. Saya juga sudah biasa melihat kelibatnya hilang di sebalik pintu gerbang camp. Tetapi hari ini berbeza. Entah kenapa, sejak mendengar pengumuman tentang masalah di pangkalan radar, jantung saya berdegup kencang seolah-olah ada yang menumbuknya dari dalam. Satu perasaan cemas yang sangat jelas dan nyata. Saya bangun dan mendekati tingkap, memandang ke arah bukit tempat pangkalan radar berada. Dari sini, hanya kelihatan menara-menara besi yang samar-samar menjulang ke langit kelabu. Di sekelilingnya, kendaraan tentara tidak henti-henti berulang-alik, dan orang ramai berlari ke sana kemari. Semuanya memancarkan suasana cemas yang sangat saya kenali semasa bekerja sebagai seorang juru tera dahulu. Pemandangan itu serta-merta membawa ingatan saya kembali ke masa lalu. Hari-hari yang saya habiskan di bilik mesin, titisan peluh yang bercampur dengan bau asap bateri dan minyak mesin, malam-malam tanpa tidur demi memaparkan satu isyarat yang stabil di skrin. Saya menggelengkan kepala, coba menghalau kenangan lama. Saya meyakinkan diri bahwa sekarang saya hanyalah seorang istri yang datang melawat suami, tiada kaitan langsung dengan peralatan rumit itu, tetapi semakin saya coba, semakin gelisah hati saya. Saya teringat dengan jelas riak wajah suami saya sebelum dia pergi. Wajahnya yang tegang, tanpa sempat menoleh ke arah saya sekali lagi. Baginya, radar itu bukan sekadar peralatan. Ia adalah mata bagi unitnya, nyawa bagi seluruh skuadron. Tidak sampai 10 menit selepas suami saya pergi, kedengaran ketukan lembut di pintu, saya berpaling dan membuka pintu. Seorang wanita yang kelihatan beberapa tahun lebih tua daripada saya berdiri di situ, wajahnya ramah dan matanya memancarkan kehangatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ini Puan Hayati, kan? Saya Aisyah, jiran sebelah. Tadi Kapten Hairul ada pesan suruh saya jenguk-jenguk, kalau awak perlukan apa-apa." Saya sedikit terkejut, tetapi segera berasa gembira. "Oh, ya, saya Hayati. Tak ada apa-apa yang saya perlukan. Cuma, semuanya masih terasa asing." Cikgu Aisyah tersenyum lembut. "Biasalah tuh kalau pertama kali datang. Tadi ada pengumuman pasal radar rosak." Kapten Hairul tergesa-gesa pergi. "Saya risau awak takut seorang diri, sebab itu saya datang." Saya menggeleng, tetapi keikhlasan dan keprihatinannya membuatkan hati saya terasa hangat. Cikgu Aisyah duduk di kerusi dan menceritakan bahwa beberapa tahun dahulu, insiden yang sama pernah berlaku di camp. Katanya, pasukan teknikal terpaksa berjaga semalaman barulah berjaya membaikinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Pasukan teknikal kita memang hebat, tapi masalah radar ini bukan perkara kecil. Kalau tak dapat dibaiki, semua orang jadi tegang." Saya mengangguk. Semakin saya mendengar, semakin berat hati saya. Di luar, sesekali masih kedengaran pengumuman yang ringkas dan cemas melalui pembesar suara. Masa berlalu dengan sangat perlahan. Saya bangun, duduk, dan menggenggam tangan berulang kali. Di dalam kepala saya, terbayang Rajah Litar, nombor-nombor, dan isyarat yang berayun tidak normal. Saya terfikir, jika ia kerusakan besar, pembaikan pasti akan mengambil masa. Tetapi, ia juga mungkin hanya satu kesilapan kecil, mungkin hanya beberapa nilai tetapan yang lari. Pikiran itu membuatkan saya tidak boleh duduk diam lagi. Apabila saya tiba-tiba berdiri, Cikgu Aisyah memandang saya dengan terkejut. "Kenapa, Hayati?" Saya teragak-agak seketika, kemudian berkata perlahan, "Kak Aisyah, sebenarnya, dulu saya kerja sebagai juru tera elektronik. Saya tak pernah beritahu suami sebab tak nak dia risau. Tapi sekarang bila radar ada masalah, saya rasa macam ada sesuatu yang saya boleh buat. Saya tak boleh duduk diam macam ni." Mata Cikgu Aisyah membulat memandang saya. Jelas sekali dia terkejut. "Betul ke? Awak seorang juru tera?" Saya mengangguk, tetapi tidak menceritakan lebih lanjut tentang masa lalu saya. Cikgu Aisyah terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Jadi, awak nak pergi ke pangkalan? Tapi rasanya itu kawasan larangan, bukan boleh masuk sesuka hati." Saya tahu itu. Saya berasa ragu-ragu, tetapi perasaan bahwa saya boleh membantu terus mendesak saya, seiring dengan degupan jantung yang semakin laju. Akhirnya saya berkata, "Saya cuma nak pergi dekat-dekat saja. Kalau bernasib baik dan ada apa-apa yang boleh saya bantu, baguslah."
Kalau tidak, saya balik saja. Cikgu Aisyah memandang saya lama, seolah-olah menimbang sesuatu. Akhirnya, dia mengeluh perlahan. Baiklah, kalau macam tuh, saya temankan awak sampai keluar pangkalan saja, tapi awak kena janji, jangan bertindak sesuka hati tanpa kebenaran pegawai yang bertanggung jawab. Saya sangat terharu hingga tekad saya terasa sebak. Saya mengangguk laju. Baru sahaja kami keluar dari quarters dan melangkah beberapa tapak, kami terserempak dengan Puan Mariam. Dia masih memakai baju kurung bercorak bunganya, sambil memegang beg tangan. Matanya segera meneliti saya dan terhenti. Kamu berdua nak kemana? Cikgu Aisyah menjawab, Hayatini dulu jurutera, jadi kami nak pergi tengok keadaan di pangkalan. Puan Mariam ketawa sinis. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Jurutera konon, sekarang nih pangkalan tengah kelam kabut. Orang kem sendiri pun pening kepala, keluarga datang ke sana cuma akan menyusahkan lagi. Kata-katanya seolah-olah menampar marwah saya. Walaupun saya tahu ini bukan masanya untuk mementingkan marwah, hati saya tetap terasa pedih. Saya menjawab dengan tenang, saya cuma nak tengok kalau ada apa yang boleh dibantu. Kalau tak dapat membantu, saya akan terus balik. Puan Mariam mengangkat bahu. Suka hatilah. Tapi kalau jadi apa-apa, saya tak tahu menahu. Cikgu Aisyah menarik tangan saya dan terus berjalan sambil berbisik, jangan pedulikan dia. Dia memang macam tuh. Saya mengangguk. Walaupun marah dan sedih, kebimbangan terhadap suami saya mengatasi segala perasaan lain. Jalan menuju ke pangkalan radar tidak rata, dan debu tanah merah melekat penuh di seluar saya. Dari jauh, saya dapat melihat ramai orang berkumpul di sekeliling peralatan besar seperti menara besi. Kedengaran perbualan tegang dan bunyi radio komunikasi yang tidak henti-henti. Di tengah-tengah kerumunan itu, suami saya berdiri. Dia membelakangi saya, jadi wajahnya tidak kelihatan, tetapi bahunya yang tegang seperti batu sudah cukup untuk menunjukkan betapa cemasnya dia. Cikgu Aisyah membawa saya kepada seorang lelaki dengan lencana pangkat Mejar Izham yang membantu saya di pintu gerbang tadi. Cikgu Aisyah menjelaskan secara ringkas, Mejar, ini Puan Hayati, istri Kapten Hairul. Dia kata dulu dia pernah bekerja sebagai jurutera elektronik, mungkin ada apa-apa yang boleh dibantu. Mejar Izham memandang saya. Pandangannya kali ini jauh lebih serius. Dia bertanya, Puan bekerja dalam bidang apa? Saya menarik nafas dalam-dalam. Dulu saya bekerja dengan peralatan elektronik, tugas saya membaiki dan menentukur pelbagai sistem isyarat. Saya tak pasti boleh membantu atau tidak, tapi kalau perlukan tenaga untuk pemeriksaan asas, saya boleh coba. Mejar Izham tidak terus menjawab. Dia memandang ke arah peralatan di mana para juru teknik sedang berbincang dengan wajah tegang. Selepas beberapa ketika, dia berkata, keadaan di pangkalan sekarang sangat genting, tapi ini kawasan keselamatan peringkat tinggi, bukan semua orang boleh masuk. Saya akan laporkan kepada pegawai pemerintah pangkalan dulu. Dia mengeluarkan radio komunikasinya dan melaporkan sesuatu secara ringkas. Saya menunggu dengan jantung yang berdebar seperti mahu pecah. Dulu pun begini, sebelum menyentuh sistem yang penting, saya selalu takut ditolak. Dan walaupun dibenarkan, saya lebih takut jika saya tidak dapat melakukan apa-apa. Ketakutan itu bergelut di dalam dada hingga saya sukar bernafas. Tidak lama kemudian, Mejar Izham kembali. Dia memandang saya dengan teliti, kemudian berkata, Puan dibenarkan mendekati kawasan pemeriksaan luaran. Tetapi buat masa ini, Puan hanya boleh memerhati. Sebarang tindakan hanya boleh dibuat dengan persetujuan juru teknik yang bertugas. Saya mengangguk berkali-kali, dengan perasaan gembira bercampur bimbang. Langkah saya terasa berat seperti batu. Setiap langkah menuju ke pangkalan terasa seperti membawa saya kembali ke masa lalu yang telah lama saya coba kuburkan. Apabila saya mendekat, suami saya berpaling. Apabila mata kami bertemu, wajahnya jelas menunjukkan rasa terkejut. Dia segera menghampiri dan berbisik dengan nada tajam, sayang, kenapa awak datang sini? Kan abang suruh tunggu di bilik? Saya memandangnya, tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Dengan suara yang sangat perlahan, saya hanya mampu berkata, saya risaukan abang dan unit nih. Suami saya hendak berkata sesuatu lagi, tetapi seorang juru teknik berlari datang dengan cemas dan melaporkan, Kapten, sistem masih tidak stabil. Isyarat melompat-lompat, punca masih belum dikenal pasti. Suami saya serta-merta menoleh. Keadaan darurat itu mengatasi segala perasaan pribadi.
Saya berdiri di belakang, memandang mereka yang kelam kabut di sekeliling peralatan yang berkelip dengan lampu amaran merah. Di dalam hati, saya terpaksa membuat satu keputusan yang saya sendiri tidak jangkakan. Dan ketika saya baru saja hendak membuka mulut untuk mendedahkan rahasia yang telah saya simpan bertahun-tahun, satu fenomena kecil tetapi sangat luar biasa muncul di skrin kawalan. Dengan satu jeritan cemas, seluruh pangkalan serta-merta menjadi huru-hara. Skrin di hadapan saya mula berkelip tidak terkawal. Bentuk gelombang yang tadinya teratur kini herot-benyot, dan bunyi siren amaran nyaring memekakan telinga. Suasana di sekitar pangkalan serta-merta menjadi berat. Juru teknik yang baru selesai melapor tadi belum pun sempat kembali ke tempatnya. Semua lampu amaran serentak memancarkan cahaya merah, menandakan keadaan darurat. Suami saya menggenggam radio komunikasi di tangannya dengan erat, suaranya lebih cemas daripada biasa. Kekalkan kedudukan semasa, jangan ada sesiapa yang bertindak tanpa arahan. Saya berdiri hanya beberapa langkah darinya. Urat-urat yang timbul di batang hidungnya yang tegang kelihatan jelas. Pada saat itu, saya sadar. Baginya, ini bukan sekadar tugas. Di sebalik sistem radar ini, ada nyawa dan kepercayaan ramai orang yang dipertaruhkan. Puan Hayati, sila berundur. Satu jeritan kedengaran. Saya terkejut dan secara refleks berundur beberapa langkah. Hati saya terasa seperti terbakar. Para juru teknik mula memeriksa peralatan di bahagian masing-masing. Ada yang menunduk rapat ke panel kawalan, ada yang merangkak masuk ke bawah kabinet mesin, dan ada yang kebingungan di sebelah wayar-wayar yang berselirat seperti sarang labah-labah. Peluh yang membasahi dahi mereka bercampur dengan debu dan minyak mesin. Mata semua orang penuh dengan ketegangan yang melampau. Saya berdiri di luar garisan yang dibenarkan, memerhatikan segalanya. Jantung saya terasa seperti diremas. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa mereka sedang memeriksa mengikut prosedur biasa. Dari unit bekalan kuasa, ke unit penguat, dan kemudian ke pemprosesan isyarat. Cara mereka tidak salah, tetapi saya mempunyai firasat bahwa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat kecil, yang telah terlepas pandang. Firasat itu sama seperti beberapa tahun dahulu, apabila saya duduk berjam-jam di hadapan sistem yang kelihatan sempurna, dan akhirnya mendapati bahwa hanya satu patri yang lemah boleh melumpuhkan keseluruhan sistem. Suami saya sedang berbincang dengan Mejar Ijam, suaranya perlahan tetapi mendesak. Kalau terus tak stabil, kita kena bersedia untuk aktifkan sistem simpanan. Mejar Izham mengangguk dengan wajah penuh tekanan. Tapi untuk beralih ke sistem simpanan perlukan masa, dan keadaan sekarang. Kata-katanya hilang dalam kesunyian yang berat. Saya memandang jari jemari saya. Walaupun sudah bertahun-tahun tidak memegang pemateri, pada saat itu, hujung jari saya terasa kebas dengan deria yang biasa. Saya tahu saya berada di atas satu garisan yang sangat genting. Di satu pihak, keselamatan sebagai seorang istri biasa. Di pihak yang lain, naluri sebagai seorang jurutera yang tidak pernah tidur. Saya menarik nafas dalam-dalam. Jantung saya berdegup begitu kencang hingga bunyinya kedengaran. Saya melangkah setapak ke hadapan. Khairul. Suara saya perlahan, tetapi cukup untuk didengari oleh suami saya di tengah-tengah kekecohan itu. Dia berpaling. Matanya menunjukkan rasa terkejut bercampur bimbang. Sayang, boleh tak kita cakap nanti? Sekarang nih. Saya tahu dia tiada masa untuk saya. Tetapi saya terfikir, jika saya teragak-agak, peluang untuk memeriksa punca sebenar mungkin akan hilang selamanya. Saya memandang matanya tepat, suara saya bergetar tetapi tegas. Tolong, benarkan saya lihat unit pemprosesan isyarat pusat. Saya rasa masalahnya ada di situ. Sebaik sahaja saya menghabiskan ayat itu, pandangan beberapa orang juru teknik beralih kepada saya. Ada yang terkejut, ada yang ragu-ragu. Suami saya tergamam di tempatnya. Dia memandang saya lama. Di matanya, jelas terpancar konflik antara kepercayaan terhadap istrinya dan peraturan kem yang ketat. Mejar Izham menghampiri. Suaranya tenang tetapi tegas. Puan Hayati, ini kawasan teknikal teras. Kami tak boleh ambil risiko sebarangan. Saya tahu, saya paham betapa besarnya akibat daripada satu kesilapan kecil. Tetapi saya semakin yakin bahwa firasat saya bukan kebetulan. Saya berkata perlahan, satu persatu, dengan jelas, saya bukan nak buat apa-apa. Cuma benarkan saya perhatikan kedudukan unit pemprosesan isyarat pusat. Kalau saya tak jumpa apa-apa, saya akan terus berundur. Keheningan selama beberapa saat terasa seperti selamanya bagi saya.
Akhirnya, suami saya bersuara, suaranya rendah dan berat. 10 menit, saya tanggung jawab. Kata-katanya memecah keraguan, dan pada masa yang sama, merupakan satu pengisytiharan bahwa dia menanggung segala tanggung jawab di bahunya. Dengan pandangan cemas semua orang tertumpu kepada saya melangkah masuk ke kawasan pemeriksaan. Bunyi dengungan mesin memenuhi segenap ruang, dan haba panas dari kabinet teknikal terasa membahang. Saya tidak menyentuh apa-apa. Saya hanya menundukkan badan dan memerhati dengan teliti setiap lampu amaran, setiap nomor yang tertera di skrin bantuan. Degupan jantung saya semakin laju, seiring dengan kelipan lampu sistem. Dan seperti yang saya sangkakan, saya mengesan satu anomali yang sangat halus pada unit penukar isyarat sampingan. Satu barisan lampu tidak padam sepenuhnya, dan tidak juga menyala dengan terang. Ia berkelip samar-samar, seolah-olah terperangkap di antara dua keadaan. Saya mengecilkan mata dan melihat lebih dekat. Nilai bacaannya berayun tidak stabil, sangat kecil, tetapi ia berulang dalam satu kitaran yang tidak normal. Saya berpaling dan berkata dengan cemas, "Khairul, Mejar, adakah unit penukar sampingan nomor 3 sudah diperiksa dengan teliti?" Seorang juru teknik menjawab pantas, "Ya, sudah diperiksa. Tiada apa-apa yang luar biasa." Saya menggelengkan kepala. Ada gelombang yang sangat halus. Tak akan nampak kalau tak guna mode ukuran pembezaan. Saya rasa sentuhan dalamannya mengalami pengoksidaan ringan. Pandangan beberapa orang serta-merta menjadi serius. Juru teknik itu segera melaraskan peralatan pengukur mengikut cara yang saya katakan. Hanya beberapa saat kemudian, bacaan yang terpapar di skrin sama sekali berbeza. Dia menjerit, "Memang ada gelombang." Udara di sekeliling terasa sesak dalam sekelip mata. Suami saya memandang saya. Matanya menunjukkan rasa terkejut dan ketegangan yang melampau. Dia bertanya dengan suara perlahan, "Kalau betul di situ, boleh selesaikan dengan cepat?" Saya menelan air liur. Kalau cuma pengoksidaan sentuhan, tak lama, tapi kena buka unit penukar tuh. Mendengar kata-kata itu, kedengaran bisikan kecil di sekeliling. Membuka komponen itu bermakna bekalan kuasa sistem perlu diputuskan sepenuhnya selama beberapa menit, dan itu bukanlah satu risiko yang kecil. Mejar Izham memandang jam tangannya sekali, kemudian skrin utama yang berkelip merah, lalu berkata pantas, "Kalau dibiarkan pun, sistem tak akan stabil. Kita terpaksa ambil risiko." Kata-katanya seolah-olah satu persetujuan tanpa suara kepada saya. Saya diberikan sepasang sarung tangan. Suasana menjadi sunyi sepi. Setiap pergerakan saya diperhatikan dengan penuh ketegangan. Ketika saya menunduk untuk membuka penutup pelindung unit penukar itu, bau logam panas dan habuk teroksida yang biasa menusuk hidung, seolah-olah membangkitkan kenangan lama. Dan ketika saya menemui kesan pengoksidaan yang samar-samar di atas titik sentuhan, mengesahkan bahwa firasat saya betul, tiba-tiba siren amaran yang lebih kuat berbunyi bertalu-talu dari skrin utama. Seluruh pangkalan seolah-olah menahan nafas pada saat itu. Bunyi siren itu bergema cemas seperti paluan gendang perang. Cahaya merah dari lampu amaran menyapu wajah-wajah di sekeliling, menambahkan lagi suasana tegang yang mencekik. Saya terhenti seketika. Tangan saya berada di atas penutup logam panas unit penukar itu, dan peluh mengalir deras di dalam sarung tangan. Suara suami saya yang berdiri di belakang saya kedengaran rendah dan cemas. "Hayati, awak pasti?" Saya tidak berpaling, tetapi saya tahu pandangannya sedang mengikuti setiap pergerakan kecil saya dengan penuh kebimbangan dan kepercayaan. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba menahan tangan saya daripada bergetar. "Pasti. Masalahnya di sini. Kalau tak dibaiki sekarang, gelombang ini akan jadi semakin besar." Suara saya serak kerana tegang. Mejar Izham segera mengarahkan pemotongan bekalan kuasa separa mengikut prosedur keselamatan. Bunyi Swiss yang kering kedengaran, dan sebahagian peralatan senyap seketika. Yang tinggal hanyalah bunyi kipas penyejuk dan degupan jantung saya yang berdegup kencang. Apabila penutup pelindung dibuka sepenuhnya, kesan pengoksidaan itu kelihatan lebih jelas di bawah cahaya lampu suluh. Tidak besar, tetapi ia terletak tepat di atas titik sentuhan yang menghantar isyarat utama. Jika lambat beberapa hari lagi, ia mungkin akan hangus terbakar. Ketika itu, masalahnya bukan lagi sekadar gelombang. Saya berbisik perlahan, seolah-olah bercakap kepada diri sendiri, "Ini dia." Mendengar kata-kata itu, ruang di sekeliling menjadi sunyi, seolah-olah semua orang turut menahan nafas bersama saya.
Seorang juru teknik di sebelah saya bertanya teragak-agak, kenapa tak ada siapa yang perasan kesan di masa pemeriksaan awal? Saya menggeleng. Pengoksidaan Ni baru bermula, jadi hampir tak nampak dengan mata kasar. Lagi-lagi kalau bukan dalam mod ukuran jitu. Lagipun, gelombangnya masih sangat kecil, jadi ia tenggelam dalam hingar sekeliling. Selepas berkata begitu, saya meminta cecair pembersih sentuhan dan kain khas. Setiap pergerakan tangan saya ketika itu terasa perlahan dan cermat, seolah-olah diambil dari ingatan profesional saya yang masih utuh, tidak membenarkan walau satu kesilapan. Suami saya berdiri betul-betul di belakang saya tanpa berkata apa-apa, tetapi saya dapat merasakan ketegangan yang melampau dari setiap hembusan nafasnya. Saya tahu, pada saat ini, dia bukan seorang suami yang risaukan istrinya di hadapan peralatan berbahaya. Dia adalah seorang komander yang menyerahkan nasib keseluruhan sistem ke dalam tangan saya. Pikiran itu membuatkan saya seram sejuk, tetapi pada masa yang sama, pikiran saya menjadi luar biasa jernih. Setelah bahagian yang teroksida itu dibersihkan, saya memeriksa semula setiap titik sentuhan dan sambungan, kemudian memasang semula komponen itu dengan berhati-hati. Boleh coba hidupkan semula bekalan kuasa. Suara saya kecil tetapi tegas. Major Izham mengangguk serta-merta. Suis dihidupkan satu persatu mengikut urutan. Lampu-lampu di panel kawalan menyala semula, kali ini tidak lagi berkelip sebarangan. Pandangan semua orang tertumpu pada skrin utama. Jantung saya berdegup begitu kencang hingga saya sendiri dapat mendengarnya. 1 saat, 2 saat, kemudian, bentuk gelombang muncul di skrin. Pada mulanya, ia sedikit bergegar, tetapi kemudian ia menjadi semakin stabil dan teratur. Seorang juru teknik tanpa sadar menjerit, isyarat semakin stabil. Seseorang yang lain menyahut, gelombang menurun dengan mendadak. Bunyi nafas lega bergema di seluruh pangkalan. Seolah-olah batu besar yang menghempap dada semua orang telah dialihkan serentak. Saya hanya berdiri kaku di tempat saya. Tiba-tiba, kaki saya terasa lemah, dan saya terpaksa berpegang pada kabinet mesin untuk mengimbangi badan. Suami saya segera menghampiri dan memegang pergelangan tangan saya. Matanya menunjukkan rasa gembira bercampur bimbang. Dah oke ke, Hayati? Saya mengangguk dengan bibir sedikit bergetar. Buat Masani, oke, tapi kena pantau sekejap lagi untuk pastikan. Major Izham berpaling ke arah saya. Matanya tidak lagi menunjukkan keraguan awal, tetapi rasa hormat yang jelas. Kami akan terus pantau, Puan Hayati, kalau bukan kerana Puan hari ini. Dia tidak menghabiskan ayatnya, tetapi semua orang tahu apa yang dimaksudkannya. 10 menit berlalu, kemudian 20 menit, tetapi semua bacaan kekal dalam julat selamat. Seluruh pangkalan beransur-ansur kembali ke keadaan operasi normal, barulah saya dapat melepaskan ketegangan. Suami saya memandang saya lama. Pandangannya seolah-olah coba menembusi segala rahasia yang tidak pernah saya ceritakan. Tetapi di hadapan orang ramai, dia hanya meletakkan tangannya di bahu saya dan meramasnya sekali dengan penuh rasa terima kasih dan bangga. Tepat pada masa itu, dari arah jalan utama, satu barisan kendaraan tentara menghampiri dengan perlahan. Kendaraan di hadapan berhenti, dan seorang lelaki yang berwibawa, dengan rambut yang mula memutih dan uniform yang kemas, melangkah keluar. Kemunculannya serta-merta membuatkan seluruh pangkalan berada dalam keadaan sedia. Major Izham berbisik perlahan kepada saya, itu Panglima Division. Suami saya segera melangkah ke hadapan dan melaporkan keadaan dalam keadaan sedia. Panglima Division mendengar ringkasan keadaan sambil memandang silih berganti antara sistem yang baru dibaiki dan saya yang berdiri di antara para juru teknik. Apabila tiba di bahagian di mana istri Kapten Hairul yang menemui dan menyelesaikan masalah, dia terhenti seketika dan mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada saya. Pandangannya penuh dengan penilaian yang mendalam, dia berjalan perlahan ke arah saya. Tiba-tiba, saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya berasa gemetar dan kecil. Di hadapan seorang pegawai tinggi, saya bukan lagi seorang juru tera di makmal penyelidikan dahulu. Saya hanyalah istri seorang askar yang secara kebetulan berada di tengah-tengah satu insiden besar. Panglima Division berhenti di hadapan saya, memandang saya seketika, kemudian bertanya dengan suara yang perlahan tetapi jelas, "Puan istri Kapten Hairul, Hayati?" Saya menunduk sedikit. "Ya, Tuan." Beliau mengangguk perlahan. "Puan sendiri yang uruskan unit penukar tadi?" Saya menjawab,
Saya cuma bantu kesan tanda-tanda luar biasa dan bersihkan sentuhan mengikut prosedur keselamatan. Saya coba merendah diri, tetapi pada masa itu, saya dapat merasakan dengan jelas bahwa semua pandangan tertumpu kepada saya. Panglima Division terdiam beberapa saat, kemudian tiba-tiba melontarkan satu soalan yang membuatkan saya kaku. "Puan, dulu kerja apa?" Soalan itu bergema di ruang yang baru sahaja reda ketegangannya. Tetapi bagi saya, ia kedengaran seperti satu ketukan kuat di pintu masa lalu yang telah bertahun-tahun saya coba kunci rapat. Secara refleks, saya memandang suami saya. Saya melihat matanya berubah dari terkejut kepada bimbang. Saya tahu, jika saya menjawab soalan ini, tiada apa lagi yang dapat saya sembunyikan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Rasanya seolah-olah seluruh hidup saya sedang ditimbang pada saat ini. Dan ketika saya baru sahaja hendak membuka mulut untuk menceritakan kebenaran tentang diri saya, satu jeritan cemas kedengaran dari belakang. "Lapor, Tuan," gelombang halus dikesan semula dalam sistem. Suasana yang baru reda serta-merta menjadi tegang semula. Panglima Division berpaling pantas ke arah skrin, wajahnya mengeras. Suami saya juga segera berlari ke kawasan kawalan. Saya terhenti di belakang mereka, menggenggam kedua-dua tangan saya yang sejuk. Saya tahu, soalan Panglima Division tadi belum selesai. Dan kali ini, saya mungkin tidak akan mempunyai peluang untuk mengelak dari masa lalu lagi. Laporan tentang gelombang halus yang dikesan semula itu membuatkan suasana yang baru reda menjadi tegang seperti busur panah yang ditarik ke tahap maksimum. Panglima Division berjalan pantas ke panel kawalan. Pandangannya tajam, dan suaranya rendah dan tegas. "Gelombang dari bahagian mana?" Seorang juru teknik menjawab cemas. "Lapor, Tuan. Masih di sekitar unit penukar sampingan, tetapi tahap gelombang jauh lebih rendah daripada sebelumnya." Jantung saya tersentak. Saya tahu apa maksudnya. Sentuhan yang teroksida tadi hanyalah sebahagian daripada masalah. Sistem stabil untuk sementara, tetapi kemungkinan besar puncak utama yang lebih dalam masih belum diselesaikan. Suami saya berpaling ke arah saya. Kerisauan melintas di matanya. "Hayati, awak rasa ada punca lain?" Saya tidak terus menjawab. Saya mendekati paparan sampingan dan memerhati bacaan yang naik turun dalam kitaran yang hampir tetap, walaupun sangat kecil. Satu ingatan lama melintas di pikiran saya dengan begitu jelas hingga membuatkan saya seram sejuk. Dahulu di Makmal, saya pernah mengalami gelombang seperti ini pada penapis isyarat yang prestasinya merosot perlahan-lahan akibat haba dan kelembapan. Ia tidak rosak serta-merta, tetapi ia menimbulkan masalah secara perlahan-lahan dalam jangka masa yang panjang, menghasilkan hingar halus yang sukar dikesan. Saya merendahkan suara dan berkata perlahan, "Saya rasa, selain sentuhan yang teroksida, ada satu lagi penapis yang prestasinya semakin merosot. Apabila suhu dalaman sistem meningkat, ciri-cirinya berubah, sebab itu gelombang muncul semula secara berkala." Major Izham mengerutkan dahi. "Kalau betul begitu, kita perlu membuka unit pusat dengan lebih dalam." Panglima Division memandang saya tepat. "Awak yakin dengan penilaian itu?" Saya menelan air liur. Ini adalah garisan tipis antara naluri seorang jurutera dan satu keputusan besar yang akan menjejaskan keseluruhan sistem. Saya tidak boleh mengatakan saya pasti, tetapi saya juga tidak boleh berdiam diri. Saya tak boleh cakap saya yakin sepenuhnya, Tuan. Tapi saya pernah mengalami bentuk gelombang seperti ini. Kalau penapis pusat tidak diperiksa, risiko kerusakan berulang masih ada. Panglima Division terdiam beberapa saat. Saya dapat membaca di wajahnya penderitaan seseorang yang sudah terlalu biasa membuat keputusan hidup dan mati. Akhirnya, dia mengangguk. "Teruskan pemeriksaan mengikut cadangan ini, utamakan keselamatan sepenuhnya." Sebaik sahaja arahan diberikan, para juru teknik segera kembali ke posisi masing-masing. Suasana cemas menyelubungi semua orang. Penapis pusat terletak jauh di dalam peralatan, menjadikannya lebih sukar untuk diakses berbanding unit penukar sampingan. Sekarang, saya hanya boleh memerhati dari luar. Karena itu adalah kawasan paling sensitif yang memerlukan kepakaran yang tinggi. Suami saya masih berada berdekatan saya. Pandangannya tidak lepas dari pergerakan di hadapan, tetapi dia sesekali mengerling ke arah saya, seolah-olah takut saya hilang dari pandangan. Masa berlalu dengan sangat perlahan dan menyesakan. Saya dapat mendengar dengan jelas bunyi nafas saya sendiri bercampur dengan bunyi kipas penyejuk dan radio komunikasi. Kepala saya tegang seperti tali busur, dan setiap saat berlalu dalam ketegangan yang berat.
Jika penilaian saya salah, mereka akan membazirkan masa yang berharga. Jika betul, sedikit kelewatan lagi boleh menyebabkan sistem berada dalam keadaan yang lebih berbahaya. Tiba-tiba, seorang juru teknik menjerit dengan kuat, "Lapor." Isyarat prestasi merosot yang jelas dikesan pada penapis pusat. Beberapa bacaan di luar julat. Seluruh pangkalan seolah-olah membeku seketika, kemudian serta-merta menjadi tegang 2 kali ganda. Suami saya berpaling ke arah saya. Matanya menunjukkan gabungan kepercayaan dan keterkejutan terhadap firasat saya. Major Izham segera mengarahkan penggantian dengan penapis simpanan. Kerja ini tidak mudah. Setiap tindakan perlu dilakukan dengan ketepatan yang melampau, dan satu kesilapan kecil boleh menyebabkan sistem terhenti sepenuhnya. Saya berdiri di luar garisan teknikal, menggenggam tangan saya hingga pucat. Di dalam kepala saya, keseluruhan proses penggantian penapis itu terbayang dengan jelas, langkah demi langkah, seperti film gerak perlahan yang telah lama saya hafal. Apabila penapis baru dipasang, semua pandangan sekali lagi tertumpu pada skrin utama. Saya tidak lagi mendengar bunyi di sekeliling. Hanya bunyi degupan jantung saya yang berdentung di telinga. 1 saat, dan 2 saat. Garisan isyarat muncul dengan lebih teratur daripada sebelumnya. Gelombang berkala itu hilang, dan lampu amaran bertukar dari merah ke kuning, dan akhirnya padam sepenuhnya. Stabil sepenuhnya. Seseorang menjerit dengan suara serak kerana lega. Bunyi nafas lega bergema di seluruh pangkalan. Tiba-tiba, saya merasakan hujung hidung saya pedih. Sudah lama saya tidak merasakan perasaan ini. Walaupun kali ini saya tidak memegang pemutar skru, perasaan melihat sistem hidup semula dengan tangan saya sendiri. Suami saya menghampiri dan tanpa berkata apa-apa, meletakkan tangannya yang hangat di bahu saya. Sentuhan ringan itu seolah-olah menarik seluruh tubuh saya kembali ke alam nyata. Saya memandangnya, matanya bukan sahaja menunjukkan kegembiraan kerana sistem selamat, tetapi sesuatu yang lebih dalam, rasa bangga, kagum, dan sedikit kekeliruan. Seolah-olah dia baru sadar bahwa selama ini dia tidak pernah benar-benar memahami istri yang berada di sisinya. Panglima Division berpaling ke arah saya. Kali ini, pandangannya bukan lagi penilaian. Ia adalah keseriusan yang bercampur hormat. Beliau berkata perlahan, "Puan Hayati, jika bukan kerana penilaian Puan, kemungkinan besar kita akan terlepas pandang penapis itu. Puan telah berjasa besar dalam menstabilkan pangkalan." Saya bergegas menunduk. "Tidak, Tuan. Saya hanya membuat andaian berdasarkan pengalaman lama. Jasa terbesar adalah milik anggota pasukan teknikal." Beliau mengangguk perlahan, kemudian memandang saya lama. Saya masih belum dapat jawaban untuk soalan saya tadi. Suaranya menjadi lebih rendah. Bukan lagi desakan, tetapi penantian yang jelas. Saya berdiri di tengah-tengah pangkalan. Rasanya semua pandangan tertumpu kepada saya, walaupun sebenarnya kebanyakan mereka sudah kembali kepada tugas masing-masing. Tiba-tiba, tekad saya terasa kering. Saya tahu masanya telah tiba, tiada apa lagi yang boleh disembunyikan. Saya mengerling ke arah suami saya. Dia juga sedang memandang saya. Matanya menunjukkan penantian, kebimbangan, dan sesuatu yang sangat rapuh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Tuan, sebelum saya pulang ke kampung dan berkahwin, saya bekerja sebagai juru tera di sebuah makmal penyelidikan elektronik. Tugas utama saya adalah menentukur dan membaiki pelbagai sistem isyarat." Keheningan seketika. Saya dapat mendengar dengan jelas bunyi degupan jantung saya. Saya merasakan suami saya sedikit kaku. Matanya membesar, dan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan jelas terpancar. Saya tidak pernah menceritakan perkara ini kepadanya. Bukan kerana saya tidak mempercayainya, tetapi kerana saya takut. Takut suami saya akan bimbang kerana masa lalu saya yang penuh dengan bilik mesin yang berbahaya, kerja semalaman, dan risiko yang pernah saya hadapi berkali-kali. Panglima Division tidak terus menjawab. Beliau memandang saya sekali, kemudian suami saya, seolah-olah coba menyusun cerita yang baru didengarinya. Akhirnya, beliau berkata perlahan, "Patutlah. Bukan satu kebetulan Puan dapat mengesan anomali yang tidak dilihat oleh ramai orang." Kemudian beliau berpaling kepada suami saya. "Awak ada istri yang sangat istimewa." Saya merasakan tangan suami saya di bahu saya meramas lebih erat. Kekuatannya tidak kuat, tetapi saya dapat merasakan dengan jelas bahwa ada satu perasaan yang bergelora di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun perkawinan kami yang singkat-singkat,
Mungkin inilah saat pertama dia berhadapan dengan wajah sebenar masa lalu saya. Panglima Division memberikan beberapa arahan lagi kepada Major Isham untuk terus memantau sistem selama 24 jam, kemudian berpaling semula kepada saya. Puan Hayati, apabila keadaan sudah stabil, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang kerja Puan dahulu. Mungkin kepakaran Puan masih diperlukan oleh unit kita pada masa akan datang. Mendengar kata-kata itu, hati saya sedikit bergetar. Saya tahu, mulai saat ini, masa depan saya dan suami mungkin akan mengalir ke arah yang sama sekali berbeza dari hari-hari saya di dapur kecil di kampung. Tetapi pada saat ini, yang paling merumitkan pikiran saya adalah pandangan suami saya. Pandangan itu asing namun biasa, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sama sekali berbeza di dalam susuk tubuh istri yang selama ini tidur di sisinya semasa cuti yang jarang-jarang. Dan saya tahu, apabila kami kembali ke quarters kecil itu, perbualan sebenar antara kami berdua baru akan bermula. Sebaik sahaja pintu bilik ditutup di belakang kami, ruang itu menjadi begitu sunyi hingga saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri. Suami saya meletakkan topi baretnya di atas meja dan berdiri membelakangi saya untuk seketika. Saya juga diam-diam menanggalkan jaket nipis saya, melipatnya dengan kemas, dan meletakkannya di atas kerusi. Kami berdua tahu, apa yang berlaku di pangkalan tadi telah membawa ke permukaan sesuatu yang telah kami coba elakkan selama lebih 2 tahun perkawinan kami. Suami saya berpaling dan memandang saya tepat. Pandangannya tidak mengandungi sebarang celaan, tetapi ada sesuatu yang begitu berat hingga membuatkan tekak saya terasa sebak. "Hayati, kenapa awak tak pernah beritahu abang?" Suaranya rendah, tetapi di dalamnya terselip kekecewaan yang jelas. Saya bersandar pada bucu meja dan menyilang jari jemari saya. Bukan niat saya nak sembunyikan atau tipu abang, saya cuma takut. Saya berkata perlahan, satu persatu, seolah-olah menyentuh luka lama di hati saya. Saya takut abang akan anggap saya tak biasa. Takut abang akan risau, kerja tuh, memang bahaya. Banyak malam saya lalui situasi yang tak boleh ditarik balik dengan hanya satu kesilapan kecil. Bila kawin dengan abang, saya cuma nak jadi istri biasa. Masak, tunggu abang cuti, saya tak nak letak apa-apa beban lagi di bahu abang. Suami saya menghampiri. Pandangannya melembut, tetapi kekeliruan masih belum hilang. Jadi, selama 2 tahun nih, pada pandangan awak, abang nih lelaki yang lemah sampai tak mampu nak tanggung kebenaran tentang istri sendiri? Soalan itu membuatkan saya terdiam. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya hanya pikir saya sedang melindungi dia, melindungi kehidupan kami yang berharga ini. Bukan macam tuh. Saya menggeleng perlahan. Sebab saya percaya abang orang yang kuat, sebab itu saya lagi takut. Orang paling takut kalau mereka akan menyakiti orang yang paling mereka sayang, kan? Saya menunduk dan merendahkan suara. Abang setiap hari berdepan dengan bahaya di sempadan. Saya tak nak jadi satu lagi beban untuk abang. Suami saya diam. Dia memandang saya lama, kemudian tiba-tiba menarik saya ke dalam pelukannya. Lengannya yang sasa, bau matahari dan peluh yang biasa, membuatkan tekak saya sebak. "Hayati, tahu tak apa yang paling abang takutkan? Bukan peluru, bukan tekanan tugas. Yang paling abang takutkan ialah satu hari nanti abang, sedar yang abang tak tahu apa-apa pun pasal wanita yang berjalan seiring dengan hidup abang nih." Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Bukan karena sedih, tetapi karena buat pertama kalinya, saya berasa benar-benar terdedah di hadapannya. Selama bertahun-tahun, saya berada di sisinya, tetapi sentiasa menyimpan sebahagian dari masa lalu saya seperti bilik yang terkunci rapat. Dan kini, pintu itu telah terbuka. Kami duduk bersebelahan di birai katil. Saya menceritakan kepadanya tentang zaman saya di Makmal, kerja semalaman, peralatan voltan tinggi, dan saat-saat jantung saya seperti mahu meletup setiap kali nombor di panel kawalan melepasi para selamat. Saya juga bercerita tentang ibu saya, dan sebab saya berhenti kerja dan pulang ke kampung untuk menjaganya pada saat-saat terakhirnya. Saya menceritakan segalanya, tanpa menyembunyikan apa-apa lagi. Suami saya mendengar dengan senyap, tanpa menyampuk, hanya sesekali mengangguk. Apabila cerita saya berakhir, bilik itu kembali sunyi. Suami saya mencapai tangan saya, tangannya kasar, tetapi hangat. Istri abang yang abang sangka cuma biasa dengan dapur dan pasar, rupanya pernah berada di tempat yang nyawa boleh melayang dengan satu langkah silap. Dia tersenyum pahit, kemudian menggenggam tangan saya lebih erat. "Abang bangga dengan awak, Hayati.
Tapi pada masa yang sama, Abang rasa bersalah. Sebab sebagai suami, Abang tak faham istri Abang sepenuhnya. Saya menggeleng. Bukan salah Abang. Saya yang pilih untuk diam. Kemudian saya bertanya dengan berhati-hati, "Abang marah?" Suami saya memandang saya lama, kemudian mengeluh panjang. "Abang cuma terkilan sebab awak terpaksa tanggung begitu banyak beban seorang diri dulu. Bukan marah. Cuma, mulai sekarang, Abang harap tak ada lagi sudut tersembunyi antara kita." Malam itu, buat pertama kalinya sejak kami berkahwin, kami berbual sebagai dua insan yang benar-benar memahami satu sama lain. Bukan lagi sebagai dua orang yang terikat oleh keadaan. Di luar, angin di kem tentara bertiup seperti biasa, membawa bau rumput basah dan minyak mesin. Tiba-tiba, saya merasakan kehidupan saya yang saya sangka telah tertutup pintunya, kini terbuka ke satu jalan yang lain. Beberapa hari kemudian, atas cadangan Panglima Division, saya dijemput untuk menyertai sesi perkongsian teknikal dengan pasukan teknikal. Bukan sebagai istri pegawai, tetapi sebagai seorang individu yang pernah berada dalam persekitaran teknikal yang tinggi. Ketika saya pertama kali melangkah masuk ke bilik mesyuarat dengan pakaian sederhana, saya dapat merasakan banyak mata memandang saya dengan gabungan rasa ingin tahu dan waspada. Tetapi selepas beberapa patah kata perbualan mengenai sistem isyarat, suasana serta-merta berubah. Saya sedar, dalam dunia nombor dan litar, sempadan status atau jantina hampir tidak wujud, hanya kebolehan yang menjadi ukuran. Suami saya kadang-kadang menjenguk dari luar tingkap kaca. Pandangannya tidak lagi cemas seperti pada hari kejadian. Ia dipenuhi dengan kepercayaan yang senyap. Saya tahu, sejak saat dia memilih untuk mempercayai saya sepenuhnya, perkawinan kami telah melangkah ke satu tahap yang lain, bukan lagi hanya penantian dan kesabaran. Tetapi pada masa yang sama, saya juga dapat merasakan dengan jelas bahwa kemunculan saya dalam bidang teknikal di camp, walaupun dengan niat yang baik, mula bergeser dengan prasangka sedia ada. Dengan adat resam yang telah berakar umbi, dalam persekitaran yang sangat tegas ini, tidak semua orang bersedia menerima seorang wanita, apatah lagi istri seorang komander, melangkah masuk ke dalam bidang yang mereka anggap sebagai wilayah larangan. Saya belum memberitahu suami saya tentang ini, tetapi di dalam hati, saya dapat merasakan bahwa hari-hari yang tenang ini tidak akan bertahan lama. Tidak lama lagi, satu lagi ujian yang lebih getir daripada membaiki radar hari itu akan datang. Dan kali ini, ia bukan sahaja akan menguji kepakaran saya, tetapi juga kedudukan saya di hati orang-orang di sini. Firasat di hati saya cepat menjadi kenyataan. Sejurus selepas sesi perkongsian teknikal pertama berakhir, beberapa pandangan yang tertumpu kepada saya mula bercampur dengan kewaspadaan dan ketidakselesaan, bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Saya keluar dari bilik mesyuarat dengan beberapa helai kertas nipis di tangan. Di telinga saya, masih terngiang-ngiang bisikan beberapa orang yang tidak sempat disembunyikan. Saya tidak menoleh, tetapi setiap patah perkataan itu menusuk hati, mengingatkan saya bahwa jalan yang baru saya pilih ini sama sekali tidak akan mudah. Petang itu, suami saya pulang lebih lewat daripada biasa. Dia tidak banyak bercakap, hanya makan malam dalam diam, sambil sesekali memandang saya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Hanya selepas saya selesai mengemas, barulah dia bertanya perlahan, "Macam mana dengan pasukan teknikal hari ini?" Saya coba tersenyum agar kelihatan biasa. "Oke J, mereka ada tanya beberapa soalan pasal sistem penapis dan pelan sandaran." Suami saya mengangguk, tetapi pandangannya tidak kelihatan lega sepenuhnya. Malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Di dalam kepala saya, bukan lagi Rajah Litar yang terbayang, tetapi pandangan-pandangan yang saya hadapi petang tadi. Saya faham, apa yang saya miliki bukan sahaja pengetahuan teknikal, tetapi juga status sebagai istri seorang komander. Bagi sesetengah orang, itu bermakna saya mungkin terlibat dalam urusan ini karena hubungan pribadi. Keesokan paginya, sebaik sahaja saya melangkah masuk ke kawasan teknikal, Major Izham memanggil saya. Suaranya tenang, tetapi pandangannya serius. "Puan Hayati, ada beberapa pandangan dalam camp yang merasakan penglibatan Puan secara mendalam dalam urusan teknikal boleh menimbulkan salah faham yang tidak perlu. Saya harap Puan faham bahwa ada tekanan dari pelbagai pihak." Saya mengangguk perlahan. Saya faham, jika kehadiran saya menjadi beban kepada unit, saya boleh berundur. Major Izham memandang saya seketika, kemudian berkata perlahan, "Tiada siapa yang menafikan kebolehan Puan.
Cuma persekitaran di sini agak sensitif. Hari ini akan ada pemeriksaan bebas dari markas atasan mengenai sistem isyarat. Jika Puan benar-benar mau teruskan, lebih baik Puan turut serta dalam pemeriksaan itu. Hasilnya akan menjadi jawaban yang paling jelas. Saya keluar dari pejabat dengan hati yang berat, tetapi pada masa yang sama, anehnya tenang. Saya tahu ini bukan lagi cerita saya seorang. Ia telah menjadi garis sempadan antara kepercayaan dan prasangka. Pemeriksaan petang ini, sama ada secara kebetulan atau tidak, akan menjadi kayu ukur untuk segalanya. Apabila saya kembali ke bilik untuk mengambil dokumen, suami saya sudah menunggu di luar koridor. Dia memandang saya dan berkata dengan suara rendah, "Abang dah dengar pasal pemeriksaan petang nih?" Saya mengangguk. "Ya." Mereka minta saya sertai. Suami saya diam beberapa saat, kemudian berkata, "Awak boleh tolak. Tiada siapa berhak paksa awak buktikan apa-apa." Saya memandangnya. Pandangannya lebih tenang daripada yang saya sangkakan. Tapi kalau saya tolak, keraguan ini takkan hilang. Saya tak nak nanti setiap kali saya cakap apa-apa, orang akan fikir, sebab saya istri Kapten Hairul. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tahu dia berada dalam kedudukan yang jauh lebih sukar daripada saya. Antara kedudukannya sebagai komander dan sebagai suami, dia tidak selalunya boleh berada di pihak saya sepenuhnya. Pemeriksaan itu dijalankan di sebuah bilik kawalan yang luas. 3 orang panel pemeriksa dari markas atasan berwajah serius, dan keseluruhan sistem ditukar ke mode ujian simulasi, meniru keadaan kerosakan. Sebaik sahaja isyarat pertama mula herot di skrin, udara di dalam bilik serta-merta menjadi tegang. Seorang juru teknik muda bertindak agak tergesa-gesa tetapi tidak dapat mengesan punca hingar tersebut. Pandangan beberapa orang di dalam bilik tanpa sengaja beralih kepada saya. Ada harapan, bercampur dengan keraguan yang masih ada. Saya mendekati panel kawalan dan meminta kebenaran untuk memeriksa setiap mod isyarat. Salah seorang ahli panel mengangguk, memerhati setiap pergerakan saya dengan teliti. Saya bermula dengan pengukuran output kuasa, diikuti dengan pengesahan kadar herotan di laluan penghantaran, dan kemudian membandingkan pekali korelasi antara suhu peralatan dan hingar. Setiap langkah saya lakukan dengan perlahan dan jelas. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi agar tiada siapa boleh mengatakan saya bekerja berdasarkan firasat. Selepas hampir 40 menit, saya berjaya mengenal pasti satu modul penguat yang pekali kestabilannya telah merosot. Sebaik sahaja modul itu diganti, isyarat serta-merta kembali ke keadaan ideal. Laporan juru teknik bahwa isyarat telah stabil bergema jelas di dalam bilik yang sunyi sepi, dan saya merasakan jantung saya berdegup kencang. Ketua panel pemeriksa memandang saya. Pandangannya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Beliau mengangguk dan berkata dengan suara rendah tetapi tegas, "Kebolehan Puan adalah nyata, bukan bergantung pada mana-mana hubungan." Kemudian beliau berpaling kepada Major Izham. "Unit patut hargai bakat seperti ini, jangan sampai kebolehan disia-siakan karena prasangka." Saya menghembus nafas panjang. Barulah saya sadar seluruh belakang saya basah dengan peluh. Pandangan orang sekeliling terhadap saya sudah sama sekali berbeza dari pagi tadi. Tiada lagi bisikan, tiada lagi pandangan yang mengelak. Seseorang menghampiri dan hanya mengangguk perlahan, dengan pandangan yang jauh lebih ikhlas daripada sebelumnya. Petang itu, apabila saya keluar dari kawasan teknikal, suami saya sedang berdiri di bawah naungan sebatang pokok tua di hadapan padang kawat. Dia memandang saya dengan pandangan risau yang tidak dapat disembunyikannya sepanjang hari. Apabila saya menghampiri dan tersenyum, dia bertanya, "Oke?" Saya menjawab, "Oke." Hanya 2 perkataan, tetapi saya dapat melihat bahunya menurun perlahan, seolah-olah baru melepaskan satu beban yang berat. Suami saya mencapai tangan saya. Tangannya yang lembut membalut tangan saya. "Abang bukan takut awak lebih hebat dari orang lain. Abang cuma takut awak akan terluka karena perkara-perkara yang tak sepatutnya awak lalui." Saya memandangnya. Kehangatan dan kepahitan bercampur di dalam dada. Saya tahu jalan saya di sini telah terbuka, tetapi jalan itu juga datang dengan ombak yang kedalamannya hanya dapat dirasai apabila melangkah masuk ke dalamnya. Malam itu, saya menerima permintaan rasmi untuk terus terlibat dalam tugas sokongan teknikal. Saya tahu ini bukan lagi bantuan sementara, tetapi satu titik perubahan besar dalam hidup saya, dan saya faham, mulai sekarang, setiap pilihan saya bukan lagi urusan saya seorang, tetapi terikat rapat dengan suami saya, unit ini,
dan orang-orang di sini. Selepas pemeriksaan hari itu, pandangan orang terhadap saya berubah. Tiada lagi keraguan yang terang-terangan. Tetapi saya tahu, pengiktirafan sebenar tidak diperoleh dengan hanya satu pembuktian. Ia memerlukan masa, memerlukan satu ikatan yang akan mengubah pemikiran orang. Saya semakin kerap ke kawasan teknikal. Setiap kali pergi, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Keakraban masa lalu dan kebaharuan persekitaran yang sama sekali berbeza wujud bersama. Suami saya masih memerhati saya dalam diam. Dengan caranya yang tersendiri, dia tidak banyak bertanya tentang perkara teknikal, dan tidak campur tangan dalam kerja saya. Tetapi setiap petang apabila saya pulang ke bilik, pandangannya sentiasa mencari saya dahulu, seolah-olah untuk memastikan saya selamat. Kadang-kadang apabila pandangan kami bertemu, satu sudut hati saya terasa pedih dengan rasa kasihan dan bersalah. Saya tahu dia sedang mengimbangi satu keseimbangan yang sangat rapuh antara tanggung jawab dan kasih sayang. Suatu petang, ketika saya sedang memeriksa sistem simpanan bersama pasukan teknikal, satu situasi kecemasan diumumkan dari bilik gerakan. Stesen penerima satelit di kawasan luar camp mengalami hingar yang kuat, menyebabkan isyarat terputus-putus dan menjejaskan komunikasi di kawasan latihan secara langsung. Ia bukan kerusakan yang memusnahkan serta-merta, tetapi ia adalah jenis masalah yang paling berbahaya. Karena ia memberikan ilusi bahwa keadaan baik-baik saja untuk sementara, membuatkan orang lalai. Suasana serta-merta menjadi cemas, dan suami saya juga dihantar untuk memastikan keselamatan di kawasan itu. Ketika dia hendak pergi, pandangannya melintas pantas ke arah saya, dan saya dapat membaca kebimbangan yang biasa di dalamnya. Saya mempunyai firasat bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dengan pasti, akibatnya mungkin bukan sekadar kehilangan isyarat. Stesen penerima satelit itu dipenuhi dengan wajah-wajah tegang. Major Izham berdiri di tengah-tengah bilik kawalan dan berkata dengan suara perlahan tetapi tegas, hingar berlaku secara tidak teratur, naik dan turun. Beliau mengarahkan agar cadangan penyelesaian dilaporkan. Beberapa cadangan dikemukakan, kebanyakannya mengenai penggantian kabel atau penyesuaian semula penguat. Saya mendengar, tetapi di dalam kepala saya, satu ide lain mula terbentuk. Berdasarkan pengalaman saya, hingar yang tidak stabil seperti ini biasanya tidak berpunca dari peralatan utama itu sendiri. Ia seperti gema dari luar yang meresap masuk ke dalam sistem melalui satu laluan yang sangat sukar dicari. Saya meminta kebenaran untuk memeriksa kawasan pembumian stesen penerima. Seorang juru teknik memandang saya dengan hairan, tetapi Major Izham mengangguk. Apabila saya keluar, cahaya matahari petang memancar ke atas tanah kering, dan udara masih terasa berat dengan bau minyak dan logam. Saya menunduk dan memeriksa setiap titik pembumian, setiap sambungan logam yang telah menghitam dimakan usia. Di satu sudut di belakang bangunan stesen penerima, saya menemui satu wayar pembumian yang longgar. Bahagian klip logamnya telah teroksida hingga hampir berongga. Setiap kali angin kencang bertiup, wayar itu akan menyentuh kerangka besi sedikit, menghasilkan hingar yang tidak normal. Saya memanggil bantuan, sebaik sahaja wayar pembumian itu diganti dengan yang baru dan diikat kemas, isyarat di bilik kawalan serta-merta kembali stabil. Major Izham menarik nafas lega, dan saya berasa jauh lebih ringan, bukan hanya karena tugas selesai. Saya sadar, masalah-masalah di sini bukan hanya datang dari teknologi yang kering, tetapi juga dari kecuaian manusia yang terlepas pandang butiran kecil. Apabila saya kembali ke bilik kawalan, saya terserempak dengan suami saya yang berdiri di muka pintu. Entah sejak bila dia memerhati saya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan apabila saya memandangnya. Di dalam pandangannya, saya dapat melihat kelegaan dan kepercayaan senyap yang telah menggantikan kewaspadaan awal. Tetapi suasana tenang itu tidak bertahan lama. Malam itu semasa makan malam, suami saya berkata dengan sangat perlahan, seolah-olah telah lama memikirkannya, "Hayati, abang baru dapat makluman. Tak lama lagi, unit akan menyertai latihan jangka panjang di tempat yang jauh. Mungkin akan lama." Saya terhenti. Sudu di tangan saya menjadi perlahan. Jadi, saya bertanya, walaupun sudah dapat mengagak jawabannya. Suami saya memandang saya. Pandangannya penuh dengan konflik. Ada cadangan supaya awak teruskan sokongan teknikal semasa abang tiada. Tapi, itu juga bermakna awak kena tanggung banyak tekanan seorang diri. Saya memandang mangkuk nasi di hadapan saya. Rasanya seperti angin sejuk menyapu dada.
Selepas semua yang berlaku, saya bukan lagi istri yang hanya berada di dalam bilik kecil. Saya telah melangkah masuk ke dunia yang penuh dengan cabaran. Dan kini, dunia itu mahu menguji saya dengan cara yang jauh lebih sukar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya mendengar bunyi kasut but peronda di koridor, bunyi angin yang menyelinap masuk melalui tingkap. Di dalam kegelapan, saya memikirkan suami saya, unit ini, dan diri saya sendiri. Jika saya tinggal, saya akan terus berjalan di jalan seorang jurutera yang saya sangka telah saya tinggalkan. Tetapi jika saya mengikutinya, saya akan kembali ke peranan biasa sebagai istri yang menunggu. Selamat, tetapi sunyi. Keesokan paginya, ketika matahari baru hendak terbit, saya menemui jawaban untuk diri saya. Saya tahu pilihan kali ini bukan sahaja akan menentukan kerjaya saya, tetapi juga cara hidup saya di sisi suami, dan saya sadar, sejak saat saya melangkah masuk ke kawasan teknikal dengan nama saya sendiri, bukan lagi sebagai istri seseorang, saya tidak boleh kembali ke jalan lama yang usang itu lagi. Pagi itu, saya bangun lebih awal daripada biasa. Cahaya subuh menyelinap masuk melalui celah tingkap, melukis bayang-bayang nipis di atas lantai. Suami saya masih tidur. Wajahnya yang tenang kelihatan jauh lebih muda daripada ketika dia memakai uniform. Saya memandangnya dalam diam untuk seketika. Di dalam dada, perasaan kasihan dan berat bercampur aduk. Sejak bersamanya, pagi yang tenang seperti ini sentiasa jarang dan rapuh. Saya menyediakan sarapan ringkas di dapur. Bau bubur panas memenuhi bilik kecil itu. Suami saya terjaga dan memandang saya. Matanya masih menunjukkan keletihan, awalnya bangun. Saya tersenyum sedikit. Kan abang ada mesyuarat awal pagi nih? Makanlah semangkuk bubur panas dulu sebelum pergi kerja. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya memandang saya lama. Seolah-olah coba menyimpan image ini dalam-dalam di ingatannya. Semasa makan, suami saya berkata perlahan, latihan kali ini mungkin lebih lama dari yang dijangka. Tempatnya jauh, persekitarannya pun teruk. Tak dapat janji boleh selalu berhubung. Saya meletakkan mangkuk dan memandangnya tepat. Saya tahu, jangan risaukan saya. Suara saya lebih tenang daripada yang saya sangkakan. Saya dah pikir masak-masak. Saya akan tinggal di sini. Suami saya kaku. Dia memandang saya seolah-olah tidak percaya. Awak nak tinggal seorang diri? Saya mengangguk. Ya. Saya akan teruskan kerja sokongan teknikal. Unit perlukan orang, dan saya pun tak nak tinggalkan sekarang. Bila saya baru saja jumpa diri saya semula, saya tidak menyuarakan kata-kata yang lebih dalam di hati saya. Bahwa saya tidak mahu lagi menjadi orang yang hidup hanya dengan menunggu di belakang. Suami saya diam untuk seketika yang lama. Saya dapat melihat di matanya pertembungan sengit antara rasa bangga dan takut. Akhirnya, dia bangun, menghampiri saya, dan meletakkan kedua-dua tangannya di bahu saya. Hayati, abang tak nak awak sunyi di sini. Tapi pada masa yang sama, abang tak nak awak hilang jalan awak sekali lagi sebab abang. Suaranya serak. Kalau itu pilihan awak, abang hormat. Saya menyembamkan muka saya di dadanya. Degupan jantungnya yang rendah dan teratur bergema seperti kehidupan tenteranya yang sunyi. Saya tak sunyi. Dalam hati saya sentiasa ada abang. Saya berbisik perlahan. Dan saya percaya, abang pun sentiasa ada di sisi saya. Tak kira dimanapun abang berada. Pada hari suami saya bertolak, camp itu sibuk seperti biasa. Tetapi bagi saya, udaranya terasa lebih berat. Saya berbaris bersama istri-istri yang lain di pintu gerbang untuk mengucapkan selamat jalan. Pelukan tergesa-gesa, pandangan risau, dan tangan yang digenggam erat seolah-olah jika dilepaskan tidak akan bertemu lagi. Apabila tiba giliran saya, suami saya memeluk saya lama. Jaga diri baik-baik sepanjang abang tak ada. Jangan paksa diri sangat. Tekak saya sebak, saya hanya mampu mengangguk. Abang pun jaga diri. Truk tentara keluar dari pintu gerbang camp, membawa suami saya dan berpuluh-puluh wajah yang biasa. Saya memandang sehingga kelibat mereka menjadi titik kecil di hujung jalan. Satu kekosongan yang dingin mula merebak di dalam hati. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh lemah terlalu lama. Karena saya telah memilih untuk tinggal, saya mesti berdiri teguh. Beberapa hari kemudian, saya menumpukan perhatian kepada kerja lebih daripada sebelumnya. Waktu petang yang dahulunya saya gunakan untuk menunggu suami pulang, kini dipenuhi dengan pemeriksaan sistem dan sesi perkongsian teknikal yang berlanjutan hingga larut malam.
Ada hari saya terlalu letih hingga saya bersandar di dinding koridor, memandang cahaya lampu kuning yang samar-samar di siling, dan tiba-tiba teringat senyumannya. Kerinduan menjadi pendorong untuk saya terus melangkah. Suatu petang, ketika sedang memeriksa sistem penerima sampingan, saya menemui satu siri bacaan yang tidak stabil. Puncanya sangat sukar dikesan, ralatnya kecil tetapi berterusan. Saya melaporkannya kepada Major Izham. Beliau memandang saya dan berkata dengan nada serius, "Kalau macam yang Puan cakap, kemungkinan besar ini ralat penyelarasan antara dua stesen penerima. Perkara ini perlu diselesaikan segera. Jika tidak, ia akan menjejaskan keseluruhan sistem komunikasi." Saya tinggal hingga lewat malam, membandingkan setiap jalur frekuensi. Apabila hampir semua orang telah pulang, saya tinggal seorang diri di bilik kawalan. Lampu yang sejuk menerangi papan kekunci dan skrin. Nomor-nomor berubah tanpa henti. Pada saat itu, saya tiba-tiba terfikir, saya sama seperti diri saya beberapa tahun dahulu. Jurutera yang berjaga malam di sebelah peralatan yang tidak bernyawa tetapi lebih akrab daripada manusia. Hampir tengah malam, barulah saya menemui sisihan pada unit penyelarasan isyarat sampingan. Ia adalah komponen lama yang tidak pernah diganti sejak pemasangan. Jika dibiarkan beberapa hari lagi, sistem mungkin akan mengalami gangguan komunikasi yang meluas. Saya segera melaporkannya, dan pasukan teknikal bertugas malam dipanggil dengan segera. Apabila komponen diganti dan isyarat kembali stabil, jam sudah menunjukkan lebih pukul 1 pagi. Apabila saya keluar dari bilik kawalan, angin malam yang sejuk membuatkan saya sedikit menggigil. Pada saat itu, saya sangat merindui suami saya. Saya mengeluarkan telepon bimbit dan menghantar message yang sangat ringkas kepadanya. "Saya oke. Sistem pun dah selamat. Jangan risau." Saya tidak tahu sama ada dia yang berada jauh akan terus menerima message ini, tetapi dengan hanya menaip beberapa perkataan ini, kekosongan di hati saya terasa sedikit terisi. Keesokan paginya, saya menerima balasannya. Message yang dihantar ketika subuh, "Abang bangga dengan awak, jaga diri." Hanya 4 perkataan, tetapi saya membacanya berulang kali. Saya tahu, walaupun jarak yang jauh dan latihan yang keras, dia sentiasa menghadap ke arah saya, sama seperti saya menghadap ke arahnya. Saya mula sadar, jarak antara kami bukan sahaja jarak antara dua tempat. Jarak terbesar yang pernah wujud antara kami adalah kesunyian selama bertahun-tahun. Sekarang, apabila kami berdua telah berani berhadapan dengan wajah sebenar masing-masing, ikatan yang menghubungkan kami cukup kuat untuk tidak akan putus. Tidak kira betapa jauhnya kami terpisah. Tetapi saya juga tahu, ujian sebenar baru sahaja bermula. Apabila suami saya tiada lagi di sini, setiap kesilapan dan keputusan saya akan dinilai dengan lebih ketat. Dan saya perlu membuktikan bahwa pilihan saya betul, bukan hanya sekali, tetapi melalui satu perjalanan yang panjang. Hari-hari tanpa suami saya berlalu lebih perlahan daripada yang saya sangkakan. Kem masih bergerak mengikut rentak lamanya. Bunyi bigul setiap pagi, langkah kaki peronda malam yang teratur, serah tugas yang ringkas tetapi cemas. Hanya bilik kecil kami yang menjadi jauh lebih sunyi. Saya masih mengekalkan tabiat mengemas katil dengan rapi, masih mengosongkan bahagian kanannya. Seolah-olah suami saya hanya pergi sebentar dan akan pulang malam ini. Kerja memacu saya dengan pantas. Selepas masalah penyelarasan isyarat tempo hari, saya diberi arahan oleh Major Izham untuk menguruskan satu sistem komunikasi teras secara khusus. Ia adalah kawasan yang rumit dan mudah mengalami ralat berantai, yang biasanya tidak disentuh oleh sesiapa. Saya tahu, memberikan tugas ini kepada saya adalah satu kepercayaan, dan pada masa yang sama, satu ujian yang panjang. Saya bekerja dengan lebih berhati-hati daripada sebelumnya, tidak membenarkan walau satu kesilapan kecil. Suatu petang, ketika saya baru selesai pemeriksaan lewat dan sedang mengambil angin sebentar di luar koridor, tiba-tiba saya menerima panggilan daripada suami saya. Isyaratnya lemah, suaranya terputus-putus. "Hayati, dengar tak?" Saya bergegas melekapkan telepon ke telinga. "Ya, dengar. Cakaplah." Di hujung talian, kedengaran bunyi angin kencang bercampur dengan bunyi engine dari jauh. "Abang oke." Telepon sekejap sebelum masuk kawasan latihan baru. Saya tersenyum perlahan. Hujung hidung saya terasa pedih. "Saya pun oke. Jangan risau." Panggilan itu tidak sampai semenit, tetapi ia memberi saya kekuatan yang besar. Saya kembali ke bilik dan duduk lama di sebelah meja kecil.
Melihat cahaya kuning yang menerangi timbunan file, saya sadar. Penantian saya sekarang berbeza dari dahulu. Bukan penantian yang kosong, tetapi penantian yang proaktif, dalam kehidupan di mana saya berdiri dengan kaki saya sendiri. Kira-kira seminggu kemudian, ketika saya sedang menguji pelan sandaran bersama pasukan teknikal, bilik gerakan menerima amaran mengenai gangguan isyarat di sekitar kawasan latihan. Itu adalah kawasan di mana suami saya dan unitnya sedang menjalankan tugas. Jantung saya serta-merta tersentak. Saya tidak tahu keadaan sebenar di sana, tetapi hanya dengan mendengar dua perkataan gangguan isyarat, satu perasaan cemas yang jelas memenuhi dada saya. Major Izham menerima arahan untuk mencari punca secepat mungkin agar tidak menjejaskan komunikasi pemerintah. Saya menumpukan perhatian pada analisis jalur frekuensi dengan lebih pantas daripada biasa. Data awal menunjukkan ia bukan ralat pada peralatan penghantar atau penerima, tetapi satu fenomena penindihan gelombang dari sumber yang tidak tetap. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Ia boleh menyebabkan isyarat kawalan tertangguh atau terputus pada saat genting. Saya mencadangkan agar kita menggunakan kaedah pengesanan terbalik untuk mengenal pasti kawasan sumber gangguan. Kaedah ini memerlukan penyelarasan serentak beberapa pangkalan, dan jika tidak segerak, ia boleh membawa risiko yang lebih besar. Major Izham memandang saya. Terdapat keraguan seketika di matanya, tetapi kemudian dia mengangguk. Puan Ketuai Kawalan Teknikal, jika ada apa-apa masalah, saya akan bertanggung jawab. Saya menarik nafas dalam-dalam. Kedua-dua tangan saya di atas papan kekunci sedikit bergetar, tetapi pikiran saya sangat jernih. Pangkalan-pangkalan diaktifkan satu persatu mengikut urutan. Bentuk gelombang di skrin beransur-ansur mengecilkan julatnya. Selepas 20 menit yang tegang seperti tali busur, saya berjaya mengenal pasti punca gangguan itu adalah sebuah peralatan penghantar awam mudah alih yang diletakkan dengan frekuensi yang salah, sangat dekat dengan kawasan latihan. Sebaik sahaja pasukan bergerak melumpuhkan peralatan itu, isyarat serta-merta kembali stabil. Apabila perkataan keseluruhan sistem selamat muncul di skrin, saya berasa lega. Tetapi pada masa yang sama, satu kebimbangan lain melanda. Saya segera menghantar message kepada suami saya. Isyarat kawasan latihan dah stabil. Sana ada terjejas tak? Lama kemudian, barulah saya menerima balasannya. Tadi ada masalah komunikasi sikit tapi dah oke. Awak yang uruskan ke? Saya memandang message itu lama. Ya. Saya hanya menjawab sepatah. Tidak lama kemudian, dia menghantar message lagi. Abang tengah di lapang sasar sekarang. Tadi masa isyarat putus, jantung abang berdebar gila, tak tahu sebab misi, atau sebab fikirkan awak. Saya mengetap bibir untuk menahan tangisan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa satu hari nanti, saya akan menjadi orang di belakang yang menjaga keselamatannya dengan cara ini. Bukan dengan doa, bukan dengan penantian yang tidak berdaya, tetapi dengan isyarat-isyarat di tangan saya ini. Selepas insiden itu, pandangan orang terhadap saya berubah sekali lagi, bukan lagi rasa ingin tahu atau kewaspadaan, tetapi pandangan kepercayaan yang sebenar. Major Izham berkata terus terang kepada saya dalam satu mesyuarat ringkas, tekanan pada sistem semasa ketiadaan Kapten Hairul sangat besar. Jika bukan kerana Puan kali ini, unit akan berada dalam kesulitan besar. Saya hanya mengangguk perlahan. Saya tidak mahu menerima pujian lebih daripada yang telah saya lakukan, tetapi saya tahu, langkah demi langkah, saya sedang berdiri teguh di satu kedudukan yang dahulu saya tidak berani bayangkan. Malam itu, saya duduk seorang diri di dalam bilik dan membuka sebuah kotak kecil berisi beberapa cenderamata lama. Di dalamnya, ada sekeping gambar perkawinan kami yang diambil tergesa-gesa di antara dua misi suami saya. Di dalam gambar itu, saya tersenyum lembut, manakala dia yang beruniform, berdiri kaku dengan riak sedikit kekok. Ketika itu, kami berdua melangkah ke alam perkawinan tanpa benar-benar memahami satu sama lain. Saya mengusap bucu gambar itu perlahan, satu perasaan yang sukar dinamakan memenuhi hati saya. Saya tahu, akan ada ribut yang lebih besar di hadapan. Tetapi apabila saya memikirkan suami saya di kejauhan sana sedang menjalankan tugasnya dengan teguh, dengan kepercayaan bahwa saya berada di belakangnya, saya mendapat kekuatan untuk terus melangkah, dan saya tahu, hari kepulangannya nanti bukan lagi pertemuan dua orang yang sama seperti dahulu. Kami masing-masing telah melalui persimpangan kami sendiri, dan hanya apabila bertemu semula, barulah kami akan sadar betapa kami telah berkembang.
Latihan suami saya berlanjutan hampir sebulan lebih lama daripada yang dijangkakan. Pada mulanya, saya mengira hari setiap minggu, tetapi kemudian saya berhenti mengira. Saya hanya hidup mengikut rentak kerja, menunggu mesej ringkasnya yang datang setiap kali isyarat mengizinkan. Ada hari tiada kabar berita, dan pada waktu itu hati saya menjadi resah. Tetapi saya segera meyakinkan diri. Mesti percaya, mesti tabah. Sama seperti dia di kejauhan sana. Kerja saya di camp beransur-ansur stabil, tetapi pada masa yang sama, menjadi lebih berat. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengetuai pasukan analisis isyarat asas, satu pasukan kecil tetapi sangat penting. Tempat di mana satu ralat kecil boleh membawa kesan berantai. Ada hari saya tinggal hingga hampir subuh, mata terasa perih karena terlalu lama memandang screen, dan kepala terasa beku karena bentuk gelombang yang tidak henti-henti berubah. Pada waktu itu, saya akan berdiri di tepi tingkap, memandang padang kawat yang gelap dengan hanya beberapa cahaya lampu kuning yang samar-samar, dan saya akan memikirkan suami saya. Memikirkan dia juga sedang mendesak dirinya dalam latihan yang keras. Saya juga tidak boleh lemah. Suatu petang, ketika hujan lebat turun, saya baru sahaja selesai bertugas apabila Major Izham memanggil saya ke pejabatnya. Pandangannya lebih serius daripada biasa. "Puan Hayati, ada perkara yang saya perlu bincangkan secara jujur dengan Puan." Saya terhenti seketika. Saya mempunyai firasat bahwa ada sesuatu yang tidak kena. "Ya, Major. Silakan." Beliau menolak satu file nipis ke arah saya. Markas atasan sedang mempertimbangkan untuk memindahkan beberapa pegawai teknikal utama, dan nama Puan termasuk dalam senarai cadangan. Saya kaku di tempat saya. "Pindah? Maksudnya? Tinggalkan Kemni?" Major Izham mengangguk. "Kemungkinan besar begitu. Ke unit yang lebih jauh, persekitaran kerja lebih baik, sistem lebih modern. Tapi saya tahu ini akan memberi kesan besar kepada Puan secara pribadi, terutamanya dengan suami Puan yang bertugas di sini." Saya membelek file itu. Huruf-huruf di dalamnya terasa kabur. Ini adalah peluang yang saya impikan semasa di Makmal dahulu. Satu persekitaran yang sebenar di mana saya boleh menggunakan kepakaran saya, mengembangkan apa yang telah saya pelajari. Tetapi kini, peluang itu datang ketika saya berada di tengah-tengah kedudukan sebagai istri seorang askar, di tempat di mana saya baru sahaja menemui tempat saya. "Bolehkah saya menolak?" Saya bertanya perlahan. Major Izham memandang saya, pandangannya menjadi redup. "Puan ada masa untuk berpikir. Ini belum keputusan muktamad. Tetapi saya nasihatkan Puan untuk mempertimbangkan dengan teliti, baik kerjaya maupun keluarga Puan." Saya keluar dari pejabat dengan hati yang berat seperti dihempap batu. Hujan masih belum berhenti, dan titisan air jatuh dingin di atas bumbung zinc. Saya berjalan perlahan di koridor yang basah. Pikiran saya berserabut seperti benang kusut. Di satu pihak, jalan kerjaya yang belum sempat saya habiskan. Di pihak yang lain, suami saya dan kehidupan yang sedang kami bina sedikit demi sedikit dengan susah payah. Saya tidak tahu kemana harus saya condong. Malam itu, saya menunggu sehingga isyarat stabil, kemudian menghantar mesej kepada suami saya. Saya tidak berani menjelaskan panjang lebar, hanya menyebut secara ringkas tentang kemungkinan saya akan dipindahkan. Hampir subuh, barulah saya menerima balasannya. "Awak nak pergi?" Hanya satu ayat, tetapi saya dapat membaca kebimbangan dan keraguan di dalamnya. Saya duduk lama di hadapan skrin telepon, kemudian menghantar mesej. Saya tak tahu lagi. Saya takut kalau tinggalkan sini, kita akan jadi lagi jauh. Tidak lama kemudian, dia menghantar mesej lagi. "Hayati, abang tak akan tahan awak sebab abang. Kalau itu jalan yang awak nak pergi, abang akan sokong. Kita dah tunggu satu sama lain bertahun-tahun lamanya. Takkan sebab jarak jauh sikit abang nak takut? Yang penting, awak tak menyesal." Membaca huruf-huruf itu, tubir mata saya panas. Suami saya sentiasa begitu. Walaupun dia yang terpaksa menanggung pengorbanan terbesar, dia sentiasa meletakkan saya di hadapan dirinya. Saya meletakkan telepon dan duduk dalam diam di dalam kegelapan untuk seketika yang lama. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasakan saya berada di hadapan satu pilihan besar yang tidak boleh saya lari darinya, seperti dahulu. Beberapa hari kemudian, saya bekerja seperti mesin. Siang hari, saya menumpukan seluruh pikiran pada sistem. Malam hari, saya tidak dapat tidur, memikirkan masa depan. Saya teringat zaman saya di Makmal.
zaman di mana saya percaya saya akan menghabiskan seluruh hidup saya dengan mesin dan makmal. Dan saya juga teringat petang-petang di bilik kecil di camp, menunggu suami saya dengan letih tetapi hangat. Dua email itu sentiasa bertindih, membuatkan hati saya tidak tenang walau sesaat. Suatu petang lewat, hujan telah berhenti dan langit lebih cerah daripada biasa. Saya berdiri di bawah cucur atap, memandang bintang-bintang yang jarang-jarang berkelip di ruang kering camp tentara. Tiba-tiba, satu kesadaran yang sangat jelas datang dari lubuk hati saya. Saya bukan lagi diri saya yang dahulu, yang hanya menumpukan pada kerja untuk melupakan kesunyian, dan saya juga bukan lagi istri yang hanya menunggu dalam diam. Saya berada di tengah-tengah kedua-dua dunia itu, dan apa jua pilihan yang saya buat, ia akan membentuk diri saya pada masa hadapan. Keesokan paginya, saya berjumpa dengan Major Izham terlebih dahulu. Apabila saya masuk, dia seolah-olah sudah dapat mengagak jawaban saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya sudah pikirkan dengan mendalam, Major. Saya akan tinggal di camp ini. Major Izham memandang saya lama. Tanpa riak terkejut, dia hanya bertanya perlahan, "Kerana suami Puan?" Saya menggeleng. Bukan hanya kerana dia, kerana tempat ini juga. Saya percaya masih banyak yang boleh saya lakukan di sini. Saya tidak mau tinggalkan apa yang sedang saya bina dalam keadaan separuh siap. Beliau mengangguk perlahan. Satu pemikiran yang mendalam melintas di matanya seketika. Saya hormat keputusan Puan, tapi saya beritahu awal-awal, jalan yang Puan pilih ini tidak akan mudah. Akan ada lebih banyak tekanan dan tanggung jawab. Saya tersenyum. Tiba-tiba, hati saya terasa ringan, saya tahu, dan saya sudah bersedia. Petang itu, saya menghantar message kepada suami saya. Saya dah putuskan untuk tinggal. Lama kemudian, apabila matahari sudah terbenam sepenuhnya, barulah saya menerima balasannya. "Abang dah agak awak akan pilih macam tu. Abang bangga dengan awak," hanya 7 perkataan, tetapi saya dapat merasakan kepercayaan yang penuh di dalamnya. Malam itu, saya duduk seorang diri di sebelah meja kecil, meminum secawan air suam. Hati saya luar biasa tenang. Saya tahu saya baru sahaja menutup satu pintu besar dalam kerjaya saya. Tetapi pada masa yang sama, saya juga sedang membuka satu jalan lain yang lebih sukar dan lebih sunyi. Jalan di mana suami saya dan diri saya sendiri berada bersama. Dan saya mempunyai firasat. Apabila dia pulang nanti, kami perlu menghadapi lebih banyak perubahan. Bukan sahaja kerana jarak fisikal, tetapi juga kerana perubahan yang berlaku di dalam diri kami masing-masing. Selepas saya memutuskan untuk tinggal, hati saya menjadi jauh lebih tenang. Tidak lagi goyah di persimpangan pilihan, saya menghadapi kerja dengan sikap yang berbeza, lebih teguh, lebih jelas. Saya tahu saya berada di sini bukan untuk bergantung pada sesiapa, tetapi kerana jalan yang telah saya pilih. Suami saya juga tidak lagi menghantar message dengan tergesa-gesa. Bukan kerana kami semakin jauh, tetapi kerana kami berdua secara tersirat memahami bahwa kami sedang berusaha untuk berdiri teguh di posisi masing-masing. Pada suatu petang menghampiri akhir bulan, ketika saya baru selesai bertugas, Major Izham memberitahu saya bahwa unit latihan suami saya akan menamatkan latihan intensif fase pertama esok. Jika tiada aral melintang, mereka akan pulang pada petang esok. Jantung saya sedikit berdebar, teruja, tetapi pada masa yang sama, satu sudut hati terasa kosong. Hampir 3 bulan. Sejak itu, saya tidak melihat wajahnya, selain daripada panggilan telepon yang terputus-putus. Selama itu, kami telah berubah dengan cara kami masing-masing. Malam itu, saya hampir tidak dapat tidur. Saya mendengar bunyi angin yang bertiup melalui pokok-pokok kru, bunyi serangga di halaman, sambil tidak henti-henti memikirkan saat bertemu semula dengan suami saya. Saya tidak tahu sama ada harus gembira atau bimbang. Bimbang pandangannya terhadap saya akan berubah, bimbang diri saya di hadapannya bukan lagi istri yang pendiam seperti dahulu. Petang keesokannya, camp itu lebih meriah daripada biasa. Trak-trak tentara berbaris masuk ke pintu gerbang. Saya menunggu di padang kawat yang kosong bersama istri-istri yang lain. Trak berhenti, dan para askar turun satu persatu. Wajah semua orang legam dibakar matahari dan kelihatan letih, tetapi mata mereka lebih bersinar. Saya mencari suami saya di dalam kerumunan itu. Jantung saya berdegup kencang seperti mahu pecah. Dan saya menemuinya. Masih dengan ketinggian yang sama, uniform yang berdebu, langkah yang tegap tetapi sedikit lebih perlahan daripada sebelumnya.
Apabila pandangannya bertemu dengan saya, dia terhenti seketika yang sangat singkat, kemudian mempercepatkan langkahnya. Kami bersemuka di tengah-tengah padang kawat. Tanpa sepatah kata, hanya saling meneliti wajah masing-masing. Seolah-olah takut jika berkelip sekali, orang di hadapan mata akan hilang. Suami saya bersuara dahulu. Suaranya serak karena letih dan terharu. "Hayati," kurusnya awak. Saya tersenyum sedikit. Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Abang pun lagi kurus. Dia menghampiri dan memeluk saya dengan erat. Bukan pelukan tergesa-gesa seperti pada hari saya menghantarnya pergi. Pelukan ini dalam dan lama, seolah-olah kami berdua coba mengisi kekosongan masa yang telah berlalu. Malam itu, buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, kami duduk berhadapan di meja makan kecil di bilik yang biasa. Suami saya makan dengan sangat perlahan, sesekali memandang saya, seolah-olah coba menyimpan setiap saat yang sangat biasa itu di dalam matanya. Saya menceritakan kepadanya tentang kerja semalaman, tentang insiden sistem rosak, dan tentang kisah saya menolak tawaran pindah. Dia mendengar dengan sangat teliti, sesekali mengangguk atau diam untuk seketika yang lama. Apabila cerita saya berakhir, suami saya meletakkan sudu dan garpu, dan memandang saya dalam-dalam. "Susah awak selama ni." Saya menggeleng. Tak ada apa-apa berbanding apa yang abang lalui di luar sana. Suami saya mengeluh perlahan. "Di sana tuh misi, tapi di sini nih hidup abang yang sebenar. Awak kena tanggung semua seorang diri bila abang tak ada." Saya memandangnya. Hati saya terasa sebak. Selama beberapa hari ini, saya coba menjadi kuat, tetapi sekarang di hadapannya, saya dapat membenarkan diri saya untuk menjadi sedikit lemah. Saya tak rasa seorang diri. Saya tahu abang sentiasa ada di sana. Cuma, saya pun dah lain dari dulu. Saya berkata dengan sangat perlahan. Saya bukan lagi orang yang hanya menunggu abang. Suami saya diam lama mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia mengangguk, pandangannya tidak sedih atau bimbang seperti yang saya sangkakan. Ia tenang dan hangat. "Abang tahu, dan abang hormat." Dia mencapai tangan saya. "Abang cuma takut satu hari nanti awak terbang terlalu jauh, sampai abang tak dapat kejar." Saya tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Saya tak akan terbang kemana-mana. Saya cuma akan berdiri lebih teguh di tempat saya." Suami saya memandang saya. Pandangannya melembut. Pada saat itu, saya tahu cinta kami telah berubah bentuk secara senyap. Bukan lagi kebergantungan mutlak, tetapi kepada kebersamaan dan rasa hormat. Beberapa hari kemudian, suami saya mendapat cuti singkat sebelum kembali ke tugas baru. Kami tidak pergi jauh, hanya menghabiskan masa bersama di dalam kamp. Makan makanan sederhana, berjalan-jalan bersama di bawah naungan pokok pada lewat petang. Setiap saat terasa sangat biasa, tetapi anehnya berharga. Seolah-olah selepas melalui ribut yang senyap, kami berdua lebih menghargai nilai perkara-perkara kecil. Suatu petang, ketika kami duduk di tangga di hadapan bilik, suami saya berkata perlahan, "Hayati, kalau nanti abang kena pergi jauh sangat, untuk masa yang lama, awak takut tak?" Saya memandangnya. Hati saya sedikit tersentak, tetapi kemudian saya menggeleng perlahan. "Rindu, tapi tak takut lagi." Saya berkata dengan jujur, sebab saya tahu saya pun ada jalan yang perlu saya lalui sekarang. Bukan hanya berdiri di satu tempat tunggu abang. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk perlahan. Cahaya senja melukis warna keemasan pudar di atas bahunya. Wajahnya kelihatan jauh lebih matang daripada ketika kami baru berkahwin. Tiba-tiba, saya sadar. Kami berdua telah melalui satu perubahan yang sangat dalam dan senyap. Perubahan yang hanya dapat dilihat dengan jelas apabila berada cukup jauh antara satu sama lain. Malam itu, apabila suami saya tidur nyenyak selepas hari yang panjang, saya berbaring di sisinya dan memandang wajahnya yang biasa di bawah cahaya malap. Di dalam hati saya, tiada lagi kebimbangan seperti dahulu. Saya tahu, pada masa hadapan, akan ada lagi ujian yang tidak dapat dijangka, akan ada lagi perpisahan. Tetapi sekurang-kurangnya, kami telah belajar untuk menjaga satu sama lain dengan kepercayaan dan kebebasan, bukan lagi kebergantungan. Dan saya tahu, kisah saya dan suami tidak akan berakhir di sini. Cuma mulai saat ini, kami akan melangkah bersama dengan sikap yang lebih perlahan, lebih dalam, dan lebih teguh. Musim tengkujuh datang lebih awal daripada biasa. Hujan lebat tiba-tiba melanda kamp.
membersihkan debu tanah yang telah terkumpul selama berbulan-bulan kemarau. Saya masih menuju ke kawasan teknikal setiap pagi, masih memeriksa bentuk gelombang isyarat yang tidak berkesudahan dalam diam, tetapi di dalam hati saya tiada lagi kesunyian seperti dahulu. Suami saya masih pergi dan kembali mengikut kitaran hidup seorang askar yang biasa, tetapi kini, di antara kami, telah wujud satu pemahaman yang senyap dan kukuh seperti tanah di bawah kaki. Ada petang, apabila saya pulang dari kerja, suami saya sedang menunggu saya di bawah cahaya lampu kuning yang samar-samar di koridor. Kadang-kadang, dia hanya duduk diam di atas katil, membaca sebuah buku lama. Tidak banyak kata yang diperlukan. Hanya dengan melihat satu sama lain, kami tahu kami masih wujud sepenuhnya di dunia masing-masing. Saya akan merebahkan kepala di bahunya, mendengar nafasnya yang teratur, dan melepaskan ketegangan hari yang tegang. Sekali, suami saya datang ketika saya sedang memeriksa sistem. Dia berdiri di luar tingkap kaca, memerhati saya bekerja. Pandangannya telah menjadi lebih dalam, tiada lagi kebimbangan samar-samar yang awal. Apabila saya keluar selepas kerja, dia mencapai tangan saya dan berkata perlahan, "Hayati, kadang-kadang abang rasa awak macam berada di satu tempat yang abang tak boleh masuk bersama." Saya memandangnya dan menggeleng perlahan. Tapi abang sentiasa ada di sisi saya. Cuma di kedudukan yang berbeza. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggenggam tangan saya dengan lembut. Saya tahu, kami berdua sedang belajar untuk menerima perbezaan kedua-dua jalan kami. Bukan untuk menjauh, tetapi agar masing-masing dapat melangkah lebih jauh tanpa menyakiti satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, geseran awal antara saya dan persekitaran teknikal beransur-ansur reda. Orang tidak lagi memanggil saya istri Kapten Hairul berkaitan kerja. Mereka memanggil saya dengan nama saya, Puan Hayati, dua perkataan biasa, tetapi bagi saya, itu adalah pengiktirafan terbesar. Saya tidak perlukan pujian sesiapa, tidak perlukan pembuktian seumur hidup. Cukup dengan diiktiraf sebagai seorang rakan sekerja apabila melangkah masuk ke bilik kawalan. Pada suatu senja, selepas kerja lewat, saya berjalan bersama suami saya di jalan yang ditetuhi pokok-pokok hu di sebelah camp. Angin sejuk bertiup, membawa bau tanah basah dan daun kering. Dia berkata perlahan, "Hayati, kalau satu hari nanti awak nak tinggalkan tempat ni, nak balik ke Makmal, atau pergi ke tempat yang lebih jauh, abang akan tetap ada di sisi awak." Saya memandangnya. Tiba-tiba, hati saya terasa hangat, dan kalau satu hari nanti abang kena pergi jauh sangat, untuk masa yang lama, saya pun akan ada di sisi abang. Bukan dengan cara merayau kemana-mana ikut abang, tapi dengan cara berdiri teguh di tempat abang akan kembali. Suami saya berhenti dan memandang saya seketika. Di matanya, tiada lagi kegelisahan awal, hanya kepercayaan yang senyap dan mendalam. Abang tak pernah sangka, satu hari nanti, orang yang jaga abang selamat bukan sahaja rakan seperjuangan, tapi juga istri yang abang takutkan terlalu lemah untuk melangkah ke dunia yang keras ni. Saya tersenyum sedikit. Saya pun tak pernah sangka, lelaki yang hidup dalam disiplin sekeras besi akan biarkan perempuan sekecil saya berjalan di sisinya dengan penghormatan sebesar ini. Kami mula berjalan semula. Di bawah langit senja yang berkabus nipis, hanya langkah kaki dua orang yang perlahan dan kukuh, berjalan seiring. Tidak bising, tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba, saya teringat hari pertama saya melangkah ke sini, dengan hati seorang istri yang mahu bersembunyi di belakang suaminya. Tetapi sekarang, saya berada di sisinya. Bukan di belakang, bukan di hadapan. Tepat di sebelah. Malam itu, di dalam bilik kecil, saya membuka semula kotak cenderamata lama. Gambar perkawinan itu telah pudar dimakan usia, tetapi senyuman saya di dalamnya masih lembut seperti dahulu. Saya meletakkan gambar itu semula ke tempatnya, dan menutup penutup kotak perlahan-lahan. Saya tahu, masa lalu masih di sana, tidak akan hilang, tetapi ia tidak lagi mengikat saya. Saya bukan lagi jurutera yang lari ke dalam kerja untuk melupakan kesakitan, dan bukan lagi istri yang hanya menunggu dalam diam. Saya adalah seorang wanita yang telah belajar untuk mencintai, untuk berjalan, dan untuk berdiri teguh. Diri saya sendiri, di luar, lampu-lampu di camp bersinar sekata sepanjang malam. Suami saya berbaring di sisi saya, nafasnya telah perlahan. Saya menggenggam tangannya perlahan di dalam kegelapan, hati saya luar biasa tenang. Saya tahu hidup ini masih panjang, perpisahan masih akan ada, dan ujian belum berakhir.
tetapi pada saat ini, saya tidak lagi takut. Karena saya telah menemui tempat saya, bukan di dalam cahaya yang gilang gemilang, tetapi di dalam kesunyian hidup yang bermakna. Dan saya percaya, pada tahun-tahun yang akan datang, kemana sahaja suami saya pergi, di kedudukan manapun saya berada, kami akan tetap mengenali satu sama lain di antara lautan manusia. Dengan satu fakta yang sangat sederhana, bahwa kami hidup dengan jujur kepada diri kami sendiri, dan kami masih mempunyai tempat untuk kembali.